Boleh start tak? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada tengah hari ini. InsyaAllah menyambung apa yang telah disampaikan oleh dua pembentang yang awal sebelum saya berkenaan dengan fiqh semasa, kupasan beberapa isu terpilih karangan Dr. Profesor Basri bin Ibrahim Al-Azhari hafizahullah. So buku ni sebenarnya memang ditumpukan kepada beberapa bahagian bertajuk saja, bukan semua masalah fiqh, bahkan lebih kepada sudut untuk memahamkan kepada pembaca buku ini berkenaan dengan kaedah-kaedah dan juga bagaimana suatu hukum perkara-perkara yang baru dalam zaman kita sekarang ni dikeluarkan. Sebab kadang-kadang kita kata kerana kehidupan kita ni sentiasa baru, esok ada benda baru, lusa ada benda baru, tapi apa benda daripada fiqh tadi yang boleh berkembang, apa yang tak boleh berkembang. Sebab tu buku ni sebenarnya bertujuan untuk itu. Dia pilih tajuk tertentu dan bahaskan untuk supaya kita yang mendengar ni boleh atau membaca boleh faham macam mana kita panggil lenient ataupun fleksibelnya fiqh Islam dengan setiap keadaan dan masa yang berlaku pada manusia. Kadang-kadang ada orang kata ini zaman Nabi, bukan zaman kita. Tapi sebenarnya masalah asal agama ni adalah menghukum kepada perbuatan manusia itu, bukan menghukum kepada suasana. Sebab tu pasal kita nak berdosa, tak pakai mata, pakai telinga, pakai tangan, pakai mulut, pakai kaki. Kita tak berdosa pakai belakang badan. Sebab kalau nak dedah belakang badan kita, kalau orang pakai baju tak cukup kan, tangan dia juga yang buat. Untuk langkah kaki ke tempat yang haram, kaki dia yang buat. So basically tak ada perubahan berlaku kat situ. Sebab tu kita kena faham di mana kadang-kadang ada perkara-perkara itu yang kerana suasana tadi membolehkan untuk kita memahami akan tajuk fiqh semasa. Baik. Jadi bab pertama saya ambil saya punya bahagian 1, 2 dan 5. Bab pertama, pengenalan fiqh semasa. Pendahuluan, pada zaman ini usaha para ulama termasuk para mufti menyelesaikan berbagai persoalan semasa dalam masyarakat dikenali sebagai isu-isu semasa atau fiqh semasa. Isu-isu ini telah dikumpulkan dan dikenali sebagai fiqh semasa dan dia telah dikumpulkan dalam menjadi sebuah subjek yang lengkap yang diajarkan di institusi pengajian tinggi di seluruh dunia Islam. Bila kata universiti memang jadikan ni. Jadi ada kadang-kadang juga fiqh waqi', fiqh muasir. So dia semua itu merujuk kepada apa benda terbaru yang berlaku, yang mana fiqh sentiasa akan ada keputusan padanya. Okey. Tapi fiqh semasa ni bukanlah satu ilmu baru yang terasing daripada ilmu fiqh yang lain yang pernah dikenali oleh orang Islam pada zaman sebelum ini. Bahkan ia merupakan ilmu yang membahaskan segala isu yang berlaku dalam masyarakat yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia dan juga melibatkan hukum syarak berbentuk amali. So dia beritahu bahawa fiqh adalah hukum-hukum syarak berkaitan dengan perbuatan amali manusia, bukan masalah i'tiqad. Sebab i'tiqad ni adalah tajuk akidah. Adapun masalah fiqh, apa benda kita cakap, apa kita pegang, apa kita makan, apa kita pandang, itu fiqh. Itu fiqh yang berkaitan dengan perbuatan amali kita. Okay? Adapun perbuatan hati kita ataupun masalah i'tiqad, kepercayaan kita, ada ilmu lain membahaskannya. Okay? Jadi dan ia merangkumi lapangan ibadat, muamalat, kekeluargaan, jenayah, politik, pemakanan, perubatan dan lain-lain. Semua benda berkaitan dengan benda-benda fizikal yang kita lakukan.
Sebelum mengetahui isu-isu fiqah semasa dan kupasan para ulama berkaitan dengannya adalah menjadi satu perkara yang perlu diketahui terlebih dahulu tentang pengantar fiqah semasa itu sendiri. Apakah pengantar, introduction atau pendahuluan? Pengantar ini bertindak sebagai latar belakang kepada isu-isu semasa yang akan dibahaskan dalam buku ini. Sebab tu apa yang anda dengar daripada pembentang pagi tadi dan tadi Ustaz K.A. Khairul Anwar sebenarnya adalah apa yang di sini sebenarnya perbahasan. Bila saya tak boleh datang pagi, diorang bagi tengah hari, tapi tuan-tuan dengar tengah hari lah. Ini dia punya kesimpulan asal. Okay, fiqh semasa juga dikenali dengan bahasa Arab sebagai fiqh muasir. Terdiri daripada dua perkataan, berbatah perkataan, iaitu fiqh dan muasir. Fiqh daripada segi bahasa membawa maksud kefahaman. Okay? Manakala dari segi istilah membawa maksud hukum-hukum fiqh, seperti hukum fikih, hukum syarak. Amali berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Itu sebenarnya fiqh dari segi asal. Yang mana kalau kita ringkaskan, dia terdiri hukum-hukum seperti wuduk, solat, jual beli, perkahwinan, penyusuan, peperangan, jihad dan lain-lain. Okey. Fiqh juga didefinisikan sebagai mengetahui hukum hakam syarak yang berbentuk amali berdasar dari dalil yang terperinci yang saya sebut tadi. Itu dalil yang diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan juga cabang-cabang daripadanya, itu ijma' dan juga ijtihad atau qiyas. Baik. Perkataan muasir pula itu fiqh. Perkataan muasir pula diambil daripada kata asara yu'asiru mu'asratan. Okey. Yang mana datang dari bahasa maksud dengan masa, manakala dari segi istilah bermaksud pada waktu akhir tengah hari sehingga maghrib. Mana start daripada lepas zuhur tu sampailah maghrib, itulah waktu asar. Walaupun kadang-kadang kalimah asar ni asrun boleh maksud dengan maksud masa. Okey, sebab tu kenapa terjemahan yang diberikan fiqh semasa. Sebab mengambil kepada maksud asr, bukannya asar, tapi asrun sebagai masa, sebagai mana terjemahan wal asri innal insana lafi khusr. Okey. Tapi asar pun betul juga sebenarnya. Tak salah kalau kita asar. Cuma dia satu part daripada masa itu dipanggil asar. Tapi dari segi keseluruhan, masa tu sendiri boleh dipanggil sebagai asar. Asr macam zaman atau era. Kan panggil asrul jahiliyah. Asru dipanggil sebagai zaman atau era. Okey. Ia juga dikaitkan dengan perkembangan biologi atau kemasyarakatan. Okey. Dipanggil juga sebagai pengertian itu. Bila disebut fiqh semasa, ia membawa maksud fiqh yang membahaskan segala persoalan dan isu baru dan semasa yang berlaku dalam masyarakat yang melibatkan lapangan ibadat, muamalat, perubatan, kekeluargaan, jenayah dan lain selaras dengan perkembangan masa dan tempat pada zaman dahulu. Okay? Fiqh ini dikenali sebagai fiqh an-nawazil. Fiqh nawazil, fiqh bagi perkara-perkara baru. Nawazil maksudnya benda yang baru jadi. Dulu tak jadi, sekarang jadi. Itu dipanggil nawazil. Plural bagi nazilah. Okay? Macam kita juga macam disarankan untuk kunut nazilah tu, mereka bersempena dengan berlakunya kejadian tertentu, musibah tertentu pada umat Islam, yang digalakkan kita untuk melaksanakan kunut nazilah. Tapi benda itu bukan dibuat oleh orang perseorangan, bahkan dibuat dengan arahan kerajaan, kerana Nabi SAW dahulu baginda yang buat benda berkenaan. Pemerintah suruh maka semua buat. Tapi kalau pemerintah tak suruh solat hajat, solat hajat lawak. Baik. Nak sentuh juga macam mana? Kan sungguh. Baik. Dia kata ikut sunnah kan. Tapi tak ikut sunnah juga. Isu-isu yang melibatkan isu baharu dan isu-isu yang sudah pun dibahaskan oleh para ulama terdahulu, namun muncul kembali pada zaman ini dan dikupas semula oleh para ulama secara intensif dengan mengambil kira pandangan pakar yang berkaitan dengan perubahan masa dan juga tempat. Ini mungkin ada benda-benda baru yang kita nampak kesempitan kata pelaksanaan. Sebab dalam kaedah syarak, kaedah fiqh ni adalah idza daqal amru tasa'. Bila sempit satu perkara, dia akan jadi luas balik. Idza daqal amru tasa'. Bila jadi sempit, dia jadi luas balik. Contoh macam solat lah, kena berdiri kan. Tapi bila kadang-kadang dia tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, memiring atau baring. Itu bagi orang puasa lah. Siapa tak puasa boleh je baring. Okay? Kalau tidak, arahkan kepala je. Kalau tuan-tuan agak-agak orang baring, tidur mengiring, solat mengiring, dia gerak je dah. Macam gitu. Mana ada dia gerak kepala je lah. Aish, ada. Ni tak pernah buat lah ni. Tak pernah buat kan. Alhamdulillah sihat kan. Kalau dia kata anda tak sihat, anda tahu takkan nak buat macam tu, takkan nak gitu. Tahu tak?
Pengerik kepala je lah. Itu yang bergeraknya. La ilaha illallah. Okey, jadi setiap kali benda tu makin ketat, dia makin luas. Makin ketat, makin luas. Itu asas. Yang sebenarnya bila berlaku perkara-perkara baru, di situlah timbulnya. Baik. Kepentingan mempelajari fiqh semasa. Antara kepentingan belajar fiqh semasa ialah menjelaskan tentang kesempurnaan syariat Islam kepada dan kesesuaiannya untuk setiap zaman dan tempat. Jadi kita kata tadi, kita nampak flexibility hukum-hukum Islam ni sentiasa berkembang. Mana apa saja perbuatan manusia akan ada dalamnya jawapan. Tak ada jawapan padanya. Kedua, menjelaskan hukum berkaitan isu-isu semasa kepada masyarakat agar mereka dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang betul. Orang yang mampu melakukan ijtihad ialah para ulama. Perlu menyelesaikan isu-isu yang berlaku dalam masyarakat agar masyarakat tidak meraba-raba mencari jawapan yang betul. Contoh macam kes boykot lah. Nak boykot tak boykot? Yang bagi jawapan sebenarnya bukannya ulama. Perasan tak? Tak perasan Yang ajak boykot, tuan-tuan cek balik. Siapa yang ajak? Semua bukan ulama. Semua netizen. Ini contohlah, contoh perkara baru. Kita nak tunjukkan solidariti kita. Bab apa? Pada tajuk apa? Yang patut berikan adalah para ulama. Okey, perkara ni. Lepas tu patut tanya ulama. Dan nombor telefon mufti ada, tak telefon pun. Telefon lah. Kenapa tak telefon? Ni pergi bawa dalam handphone penuh. Ini cakap, ni cakap, ni cakap, ni cakap. Semua orang keluar apa idea. Tak ada seorang pun nak dengar daripada para ulama. Wallahu a'lam. Ketiga, mendapatkan ganjaran dan pahala daripada Allah kerana seorang yang mengubarkan segala usaha untuk mencari suatu hukum berkaitan sesuatu isu yang baru yang berlaku dalam masyarakat akan diberikan pahala oleh Allah Ta'ala. Yang daripada hadis yang Nabi kata, idza ijtahadal hakimu, bila berijtihad seorang hakim. Walaupun maksud asal dia pada hakim dia adalah yang memutuskan hukum di antara dua orang yang bertelagah. Kalau dia betul, dua pahala. Kalau dia salah, satu pahala. Muqallid tak boleh ikut kesalahan dia. Tak boleh kata saya ikut orang tu, dia salah. Terpulang pada dia lah, dia tanggung saya. Ini manusia zaman sekarang punya perangai. Baik. So memang dapat pahala. Malah jika betul akan dapat dua pahala, jika dia salah hanya dapat satu pahala saja. Sebab pertama sekali bukan tujuan dia untuk menyesatkan, bahkan untuk membetulkan manusia kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, menunaikan amanah ilmu yang dipikulkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para ulama agar menjelaskan hukum hakam syarak yang bersifat semasa kepada masyarakat dan tidak menyembunyikannya. Ia bertujuan membebaskan para ulama tersebut daripada kata-kata tidak melaksanakan tugas menyebarkan ilmu dan menyembunyikannya. Kan Nabi kata, man su'ila an mas'alatin kana ya'lamuha, barang siapa yang ditanya mengenai satu perkara, satu persoalan yang dia mengetahuinya, fakatamaha, lu disembunyikan akan jawapan bagi perkara tersebut, uljima yaumal qiyamati bil jami min nar, dia akan dikekang mulut dia pada hari kiamat dengan kekangan api neraka. Okey. Jenis-jenis fiqh semasa. Jenis-jenis fiqh semasa dapat dilihat dari berbagai aspek. Antaranya adalah dilihat dari bab fiqh yang melibatkan berapa bab. Itu ada bab ibadat. Okey, tapi sedikit sajalah. Sebab bab ibadat ni kalau kita katakan dia dari segi hukum tu boleh bertambah. Mungkin cara pelaksanaan tadi macam perbahasan solat atas kerusi akan timbul. Okey, atau macam kat situ dia beri contoh air suling, air penapis. Kalau tuan-tuan macam ada penapis air, kemudian tuan-tuan letak air kotor tu keluar air bersih. Bahkan kencing pun keluar putih juga. Soalan, boleh tak wuduk dengan air tu? Ini perbahasan yang akan timbul lah. Kalau suling lain, suling kita faham bila dia panaskan air tu meruap. So bahan asal panggil ni tinggal. Tapi yang air tu naik. Tapi kalau tapis je. Masalahnya air tu lepas. Ada dekat show, dekat apa benda, wow shop ke benda kat TV tu, yang ada penapis air, tuang nanti air putih keluar. Dia letak air keladak pun keluar putih juga. Soalan. Kalau bab minum tajuk lain. Minum kita boleh. Pasal kita nak menyelamatkan nyawa, benda haram boleh makan. Faham? Bila benda haram ni, kalau tengah terdesak, kita darurat, boleh makan. Siapa kata tak boleh makan? Tapi masalah sekarang tak ada darurat. Boleh tak? Untuk contohnya macam kes tadilah air tadi, ataupun kita nak wuduk. Itu contoh benda akan dibahaskan lah dalam fiqh semasa dibahaskan. Okay? Kemudian muamalat, bab melibatkan berbagai isu yang lebih luas dalam konsep tu, macam benda lah.
muamalat manusia ni sekarang bertukar-tukar. Dulu kita beli pakai wang, emas dan perak. Kemudian zaman sekarang pakai wang kertas. Kemudian sekarang ni dah elektronik kan. Tunjuk-tunjuk kad gitu je. Ada orang tunjuk telefon kat orang tu. Dia nak bayar, orang tu kena scan. Pakai jam lah sebagainya. So jadi bab muamalat ni akan berkembang lah dari segi sudut itu. Kemudian kekeluargaan, bab ini terdapat dalam bab nikah, yang merupakan bab yang penting kerana asal pada alat kelamin wanita adalah haram. Ditegah berinteraksi dengan secara seberangan kerana ia menyebabkan pencampuran keturunan seperti pengguguran. Bab yang dibincangkan ke pengguguran. Bila boleh gugurkan anak, yang dibahaskan. Maka kalau dia kata ikutkan sebenar, kalau ikut perbahasan dalam apa Mujamma' Fiqh Islam ataupun Akademi Fiqh Islam sedunia di Riyadh, yang dibenarkan hanya bila anak tu bahayakan nyawa mak je. Bab lain cacat tak boleh. Ataupun contoh macam nak simpan malu, tak boleh. Kerana takut malu, takut keluarga malu, tak boleh. Tetap tidak boleh. Pasal nyawa. Kalau tidak, nanti kita kata macam kalau kesian kita bunuh orang. Kita kesian abang ni, dia jaga keluarga dia yang cacat, kita nak kesian kita tembak. Sebab apa kesian? Bagi mercy killing, no such thing dalam agama. Tapi benda ni dibahaskan. Ada kata 4 bulan, bawah 4 bulan boleh gugurkan. Masalahnya perempuan tu aja kan, sebenarnya baby tu dah rupa orang dah. 56 hari baby tu dah rupa manusia. Tuan-tuan boleh cari dalam Multidimensional Human Embryo, satu website, Multidimensional Human Embryo, yang dia letakkan semua baby tu punya rupa daripada hari ke berapa sampai hari ke 56. 56 mesti ada tangan, jari dah, mata, muka dah ada. Cuma saiz dia kecil. Besar ujung kuku saya. Ujung kuku saya tu besar tu. 2 bulan. Lepas tu nak gugurkan bulan ketiga. Baru tak apa, 4 bulan. Tak sampai 4 bulan lagi. Tak ada. Itu perbahasan pencegahan kehamilan menggunakan alat pencegahan seperti IUD, implant, dan juga bayi tabung uji atau IVF kan, inter vitro bla bla bla, yang dia orang buat fertilization. Dia buatkan dalam ambil mani suami, letak telur isteri, campurkan. Kemudian tengok kalau dia kata telur tu mula develop, lepas 7 hari dia implant dalam rahim. Ini perbahasan benda-benda baru yang kita panggil akan dibahaskan dalam fiqh muasarah. Kemudian fiqh semasa. Yang ketujuh jenayah hudud, yang juga dan juga makanan. Yang antara libat dalam bab ini mengembalikan semula organ yang dipotong secara had. Orang tu kena potong tangan curi, boleh tak cantum balik? Itu ada saya ingat dulu satu grup kaji hudud datang Yaman tanya soalan tu. Para ulama kata mana boleh kan, hakim-hakim mahkamah syariah Yaman kata tujuan hukuman tadi untuk ibrah. So kalau ibrah tadi dihilangkan, dan apa gunanya dia kita potong? Contohnya lah dia kat situ, atau kisos sama digunakan oleh tuannya atau orang lain. Okey, makanan diimport dengan pembunuhan binatang menggunakan kaedah rangeran elektrik. Ini ada yang dibahaskan dalam ni, dalam bab sembelihan ada bincang tajuk ni. Okey, kedua dilihat pula fiqh muasarah ni dari segi isu-isu berkaitan dengan lelaki dan wanita. Ia juga melibatkan antara isu khas kaum lelaki sahaja seperti isu berkaitan khilafah, pemerintahan, siapa layak jadi pemimpin dan sebagainya. Ini dibahas sekarang setiap kali pilihan raya, tuan-tuan dengar lah. Tak boleh undi ni, boleh undi orang tu, ini kita, siapa pemerintah kita yang sebenar, agung ke, Perdana Menteri. Ini akan dimulai dibahaskan bila pilihan raya. Time lain tak nak belajar. Time pilihan raya bergaduh. Okay, baik. Kedua, isu-isu khas wanita seperti pencegahan kehamilan dengan menggunakan pencegahan kehamilan yang IUD, implantation dan lain-lain. Itu ada benda lelaki, ada benda wanita. Okay? Baik. Sumber-sumber fiqh semasa. Sumber-sumber fiqh semasa melibatkan pertama, kesemua kitab fiqh yang membekalkan maklumat dan berbagai isu fiqh semasa. Itu yang pertama. Kemudian buku-buku fatwa yang mengandungi isu-isu fiqh semasa seperti fatwa Nawazil karya Abu Lais As-Samarkandi yang 373 Hijrah mati, Uyunil Masail oleh Abu Lais As-Samarkandi juga. Dia kata Anfa' Wasail wa Tahdid Masail oleh Ibrahim Ali Al-Ursusi yang meninggal tahun 785. Waqi'at Muftin Abdul Qadir Yusuf yang terkenal juga, Abdul Qadir Afendi yang meninggal tahun 1081. Okey, dan buku-buku fiqh yang lain lah, buku-buku fiqh, kaedah fiqh dan juga takhrij fiqh, perbandingan yang telah diselesaikan oleh para ulama terdahulu dengan isu cabang dengan isu-isu cabang yang baru muncul pada zaman ini. Mana kita buat bandingan dengan apa zaman dulu dengan apa zaman kini.
Kemudian ketiga, karya-karya terbaru semasa, dan ia melibatkan banyak sekali. Antaranya adalah majalah Majma' Al-Fiqh Islami. Majalah Majma' Al-Fiqh Islami ni yang saya sebut tadi, Akademi Fiqh Islam Sedunia. Dia bahaskan tiap tahun. Kita Malaysia pun ada wakil-wakil dekat situ. Yang milik Pertubuhan Muktamar Islam, majalah Buhuth Islamiyah yang dikeluarkan oleh Sektor Penyelenggaraan Umum dan Urusan Fatwa Kerajaan Saudi. Bayanun Linnasi dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Fatwa-fatwa Mufti-Mufti Negeri Malaysia dikeluarkan oleh Jabatan Mufti setiap negeri. Tesis dari pelbagai universiti. Karya-karya persendirian berkaitan isu semasa dan lain. Baik, apa hukum kita belajar fiqh Nawazil atau fiqh semasa ni, atau fiqh muasarah? Hukum mempelajari fiqh semasa berkait rapat dengan ijtihad dalam menyelesaikan berbagai persoalan semasa masyarakat, melibatkan perkara ni macam benda lain juga. Dia kadang-kadang ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat. Macam biasalah. Hatta bakal kita nikah pun ada fardu ain. Ada fardu ain, ada disunatkan, ada diharamkan berdasar pada asas. Tapi bab belajar tak ada yang haram Belajar tak ada haram. Kalau bab berperbuatan ya kita boleh bincang. Ada kadang-kadang haram, kadang halal, kadang harus, kadang digalakkan. Tapi dalam masalah belajar memang tak ada siapa boleh kata ada haram. Kecuali belajar sihir. Sihir je yang kita belajar tak boleh. Adapun lain-lain ilmu belajar tidak menjadi masalah. Bahkan untuk pengetahuan. Baik. Situasi pertama, fardu ain, melibatkan dua situasi, iaitu pertama bagi orang yang bertaraf mujtahid yang wajib melakukan ijtihad dan ditanya oleh seorang mengenai suatu isu, dan orang itu tiada ruang untuk bertanya kepada tokoh lain selain daripada yang terlibat sahaja. Kedua, orang yang bertaraf mujtahid itu sendiri ketika dia berusaha mencari hukum berkaitan sesuatu isu berlaku kepada dirinya, kerana mujtahid tidak harus sama sekali bertaklid pada mujtahid yang lain. So ada dua keadaan. Satu, orang yang ditanya, orang macam lantikan lah. Tapi dalam masalah lantikan pun, walaupun kita kata mufti dilantik, tapi dia tak boleh jawab. Dia kata wallahu a'lam. Dia tak salah. Dia tak berdosa. Kecuali dia sorok hukum. Tapi adapun kalau dia tak mampu, dia tak ada masalah. Tapi buat perbuatan mencari mesti. Dia mesti cari, dia mesti tanya. Benda ni nanti kita akan libatkan dengan para sahabat Nabi. Macam tu keadaan mereka. Kalau mereka jumpa di Quran dan Sunnah, Quran dia akan cakap. Kalau dia jumpa Sunnah, dia cakap. Tak jumpa, dia akan tanya orang. Di kalangan para sahabat yang lain, untuk tahu ada tak siapa-siapa dengar perkara ini daripada Nabi SAW. Itu basic yang kita panggil memang asas. Okey, baik. Kedua, fardu kifayah melibatkan dua situasi, iaitu pertama, tidak bimbang luput penyelesaian sesuatu isu kerana jawapan pada isu itu boleh dilewatkan. Contoh macam kalau orang tu tak urgent, jawapan dalam perkara itu tak urgent, maka tangguh sikit dan sebagainya, maka disunatkan je. Okey. Kadang-kadang benda-benda tak perlu. Soalan-soalan benda tak diperlukan, tapi cuba difikirkan. Dalam fiqh benda ni banyak timbul kerana perbahasan-bahasan benda-benda. Contoh macam kalau orang tu solat tiba-tiba jadi macam ni, kalau orang tu sekian tiba-tiba macam ni. Dia andaian. Benda kadang tak jadi pun diandaikan. Kalau tengah-tengah terbakar, kalau yang gempa bumi kita tengok dah kan, tengah-tengah solat gempa bumi, nak buat apa? Lari ke? Batal solat ke? Tunggu sambil terus baca Quran dan pegang dinding. Itu benda-benda macam tu kita kata akan jadi timbul tajuk. Benda-benda kadang-kadang tak perlukan jawapan on the spot, sebab benda kadang-kadang jarang jadi. Okay? Kedua, kebolehan bertanya isu tersebut kepada orang lain dalam kalangan ulama yang boleh berijtihad. Okay. Ketiga, sunat atau galakan yang melibatkan dua situasi. Itu pertama, ijtihad yang dilakukan oleh seorang alim sebelum berlaku suatu isu. Itu pertama, digalakkan buat hukum atau cuba andaikan hukum sebelum daripada terjadi. Ini macam-macam dibahaskan. Macam dulu saya ingat waktu belajar fiqh, waktu dekat sekolah agama dulu, perbahasan berkenaan dengan kalau seorang tu solat, kain serban dia ada benang kain serban dia tu masuk dalam jamban. Okey, tapi cerita dia bila kita tengok jauh je fikir. Tapi cerita dia zaman sekarang bila tuan-tuan tengok orang pakai mikrofon, ujung tu ada tek cicak, apa hukum dia? Itu perbahasan macam jadi kita macam apa para ulama dulu fikirkan, tiba-tiba dah jadi persoalan zaman kita. Kan wire mikrofon tu kalau ujung tak cicak, last sekali orang kata apa? Okay, kalau tak cicak tu bergerak bersekali dengan dia, maka batal. Kalau tak cicak tu tak bergerak sekali dengan dia, tak batal.
Itu cara mereka fikir. Tapi benda tu saya ingat macam, apa hal pergi letak benang masuk lubang jamban? Perbahasan macam tu sekali. Okay, ni dia kata benda macam ni kita kata sunat lah. Kalau dia kata boleh diorang buatkan hukum tadi sebelum terjadi. Bahkan kalau kita lihat tajuk baja babi kan, yang kadang-kadang kita sekarang orang kecoh baja babi sebenarnya kan. Tuan tahu tak? Dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi dah bincang dah tajuk tu. Punya lama Imam Nawawi rahimahullah, berapa tahun dah tu hijrah, dah bahaskan tajuk berkenaan. Kadang-kadang kita jumpa pada kalangan para ulama zaman dahulu, kadang ada idea mereka tentang perkara tersebut dan mereka cuba selesaikan masalah berkenaan. Kedua menjawab isu yang diketengahkan oleh seorang yang bertaklid dalam satu peristiwa yang belum berlaku. Melakukan ijtihad dalam dua situasi ini adalah sunat sahaja dan ia dikenali sebagai nama fake andaian. Mana dia kata andai kata, katakanlah. Dia andaian dia. Kerana ia melibatkan seorang mengandaikan suatu isu sebelum berlaku, kemudian dia berusaha menjelaskan hukum berkenaan isu berkenaan tersebut di atas andaian yang dibuat. Ada berbeza pendapat dalam fiqh semasa. Bila kita dalam fiqh semasa ni, kalau kita berbeza pendapat, mana ada kita punya pendapat, dia punya pendapat. Sebenarnya dia kata mempelajari fiqh semasa tidak sunyi daripada perkara-perkara khilafiyah. Berkaitan perkara-perkara khilafiyah memerlukan kepada penjagaan adab khilaf agar orang yang mempelajari tidak bertukar kepada caci mencaci dan memasang muka antara satu sama lain. Basic ni yang kadang sebenarnya yang tak belajar fiqh semasa pun bab ni bermasalah. Belum lagi, memang kita tahu dah benda tu khilaf. Bab fiqh semasa benda baru. Contoh macam kes bincang berkenaan masalah katakan Bitcoin, atau perbincangan berkenaan masalah contoh macam apa, Forex contohnya, benda baru yang kita kata benda tersebut kalau andai kata dibahaskan secara ilmiah, kita boleh katalah hukum. Saya kata haram. Orang tu katanya ini pendapat saya. Dia kata orang tu kata terpulang pada dia. Kita tak patut masam muka, tak boleh duduk semeja jumpa orang tu je. Tak boleh macam tu kan. Benda macam ni yang kita kata kadang-kadang tidak ada pada umat Islam kita ni, sifat berlapang dada. Para sahabat dulu berkhilaf. Omar tak setuju tayamum boleh ganti mandi, tapi tak ada dia jumpa je orang tu. Tak ada. Dia tak setuju. Bagi dia mandi mesti dengan air. Kalau tayamum tak boleh ganti mandi. Kenapa tak ada air? Junub, tunggu sampai air ada. Tapi tak ada timbul. Itu dia punya panggil apa? Kebencian ke kemarahan dia ke. Ibn Mas'ud pegang pendapat Umar. Abu Musa Asy'ari pegang pendapat Ammar bin Yasir yang kata Nabi ajar macam tu. Tapi dia orang duduk sekali. Tak ada macam dia jadi imam, aku tak nak jadi makmum. Orang kita masalah sikit lah bab ni. So dia kata apa? Dia kata khilaf, dia kata dia perlukan kepada penjagaan ada khilaf agar orang yang mempelajari tidak bertukar kepada caci mencaci dan masam muka antara satu sama lain. Hal ini kerana apabila berlaku sesuatu isu yang tidak terdapat hukum qat'i berdasar nas atau qat'i dilalah atau qat'i thubut. Maksud dia daripada hadis Nabi tak ada hukum asal. Kita nak bawa hukum benda baru ni kepada benda yang lama. Ini daripada Nabi SAW. So kita tak setuju dengan dia ke dan sebagainya, tak boleh kita keras kat situ. Sebab kalau dia kata benda tu jelas, macam contoh macam solat 5 waktu wajib, orang tak nak solat, dia bencilah dia, marahlah dia, pulaukan dia, jangan makan sekali dengan aku, yang jauh-jauh, nanti kan peti datang nak sambal engkau aku kena sekali, bla bla bla. Itu jelas benda qat'i. Ada pun benda-benda yang macam ni, macam kita panggil apa, benda-benda yang baru berlaku, yang kita kata para ulama berijtihad. Yang ijtihad kata boleh, ijtihad kata tak boleh, semua ijtihad. Dan ijtihad tak boleh membatalkan ijtihad. Cuma pada orang yang dengar, kita yang mendengar, kita dengar ijtihad ulama A, ijtihad ulama B, kita punya kat situ ada akal untuk pilih mana betul mana salah, atau mana kuat mana lemah. Itu je kelebihan yang ada. Tapi untuk kita confirmkan guru kita je betul lah, dia masalah. Orang ramai terdedah kepada berbagai-bagai pendapat. Bahkan berlaku berbagai-bagai pendapat juga di kalangan para ulama dan cendekiawan Islam berkaitan jawapan dalam isu tersebut. Dengan memahami adab khilaf, ia akan dapat mengelakkan pertembungan yang tidak berkesudahan, terutama sekali dalam kalangan ulama-ulama, orang-orang yang taksub kepada pihak tertentu, yang tidak sealiran, pihak-pihak yang tidak sealiran. Antara adab tersebut adalah pertama menghormati orang yang tak sealiran.
Ya, selagi mana perbezaan pendapat tidak mengandungi fitnah, mengundang fitnah, selagi itu perlu sikap menghormati pendapat orang yang tak sealiran. Ini fake, bukan akidah. Jangan orang pakai pula, ustaz, lah cium kubur tu, tapi lah ikutkan ada khilaf. Jangan. Bab akidah tak ada. Ini bab fake. Pasal bila benda tu baru, kalau ni kata bab kubur tu daripada zaman Nabi lagi dia diharamkan. Tak ada siapa kata halal. Cium batu nisan, tak ada siapa kata halal. Untuk jadikan sebagai tabarruk, tidak ada siapa kata boleh. Para sahabat tak buat. Datang orang kata ada badui seorang terjun. Badui tu jadi awak sebab apa? Kan badui kencing masjid pun ada. Kenapa jadikan kisah tersebut sebagai sumber? Sumber kita Khulafa' Rashidun, para 10 yang diberitakan syurga, Al-Sabiqun Al-Awwalun yang masuk Islam. Itulah contoh kita. Tapi peliknya orang kita, ini sahabat juga. Badui sahabat. Saya kata kencing dalam masjid tu, badui tu sahabat. Tapi bukan awak pula buat pula. Tapi dengan cerita dia kencing, Nabi tak marah. Aduh, payah tu. Baik. Dia ingat Tapi apabila berlaku fitnah dalam masyarakat, ketika itu sepatutnya ia menyerahkan keputusan kepada pemerintah atau mufti yang dilantik oleh pemerintah sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kaedah fiqh, iaitu hukum hakim mengangkat khilaf. Keputusan hakim mengangkat khilaf. So kita ada khilaf, ini batal ke tak batal, ini sekian dia. Bila pemerintah letakkan seorang mufti, mufti tu kata sekian. Ulang balik dalam masalah fiqh, bukan masalah akidah. Kalau mufti tu kata halal untuk kita cium batu nisan, tak ada. Pusing mana pun tak lepas. Kedua, menjauhi sikap keterlaluan dalam menolak orang yang tak sealiran. Mengingkari dan menolak pendapat orang yang tak sehaluan dalam perkara khilaf tidak perlu dilakukan secara keterlaluan. Dengan lain perkataan, tak boleh memaksa orang ramai menerima pendapat kita sahaja dan menolak pendapat orang lain, kerana setiap pihak menggunakan dalil yang dipegang oleh masing-masing. Kita yakin antara kedua golongan berkemungkinan wujud salah yang besar dan perkara yang betul. Ada betul dan salah yang sedikit, salah besar, betul sedikit, dan wujud aspek yang betul yang banyak dan masa sama wujud kesalahan yang sedikit. Adalah sesuatu yang mungkin berlaku. Kewajipan kita adalah menyempitkan khilaf, bukan meluaskan khilaf. Manakala kata benda tu memang ada percanggahan para ulama. Tapi ni kena ni juga. Bila percanggahan para ulama tadi, contoh saya ingat kes masalah rejam sebagai hukum syarak yang disepakati oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Hanya pada tahun 50-an saja, bila Universiti Azhar dia ada buat satu macam perbahasan semula, timbulnya idea-idea mengatakan bahawa rejam ni tak ijma'. Ni kena jaga-jaga sikit. Sebab apa yang disepakati pada zaman para sahabat dari segi hukum, tak boleh kita lebur pada zaman kita. Kalau kita leburkan yang itu, kita leburkan yang lain. Maghrib 3 rakaat, zaman tu lain, zaman ni lain. Kita leburkan. Tu problem ni. Sebab tu saya ingat bila orang bab ni, bila kita kata keterlaluan menolak tadi, tengok apa. Kalau dah disepakati oleh para sahabat, maka tak boleh awak keluarkan tajuk baru. Sebab benda tu ada khilaf. Sebab tu kita kata muasir ni benda yang baru muncul, bukan dah diputuskan pada zaman dahulu. Kalau kita boleh buka, habislah semua tu buka. Tak ada benda akan terjaga daripada agama. Semua akan dileraikan. Semua boleh ubah. Kan, daripada asal benda haram boleh jadi halal. Sebab apa? Tengok keadaan. Tengok maslahah. Ayat dia tengok maslahah. Maslahah kita. Ini. Baik. Jaga Baik. Ketiga, menjaga semangat persaudaraan dan dengan orang yang tidak sealiran. Menjuang panjang khilaf dan menyisih dan perselisihan dalam kalangan umat sehingga menyebabkan kehilangan nyawa adalah satu yang amat tidak wajar. Dan kalau kita kata khilaf tadi, kita bawa sampai kes siap ada hukum bunuh lagi, masalah lah. Bersama ta'ala firman Al-Quran Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, berpeganglah kalian dengan tali Allah ke semua kamu, yang kamu pecah. Dan dalam surah Al-Anfal 46 Allah katakan wa'ati'ullah wa rasulahu, dan taatilah kamu semua akan Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan kalian bertelagah. Fatafshalu, lalu kalian akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, SWT bersama orang yang bersabar. Dalam keadaan wujud perbezaan pendapat
dalam kalangan orang ramai, walaupun sebabnya, walau apa pun sebabnya, tidak perlu wujud sikap kasar. Sebaliknya perlu kepada sikap toleransi dan dialog secara terbaik. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah An-Nahl ayat 125, Allah katakan, "Ud'u ila sabili rabbika", serulah kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan dan juga bimbingan yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan debatlah, bahaslah mereka dengan yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabilih, sungguh Tuhanmu dia lebih tahu tentang siapakah yang sesat daripada jalannya. Wa huwa a'lam bil muhtadin, dan dia lebih tahu tentang siapa mendapat petunjuk. Jadi bukan menjadi tujuan dialog agar pihak yang tidak sealiran menggugurkan pendapatnya dan seterusnya menerima pendapat orang lain, atau sebaliknya. Hal ini kerana kadang-kadang objektif dialog adalah untuk mencari titik pertemuan dan persamaan, untuk bersatu dan memperdalamkan lagi persatuan, mendalamkan lagi persatuan itu mengikut yang termampu. Pendialog misali ialah yang sanggup menggugurkan pendapat dan sikap asabiah demi mencari kebenaran, malah sanggup menggugurkan keseluruhan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain jika jelas pegangannya salah dan betul pendapat orang lain yang tidak sealiran dengannya. Kebenaran sebenarnya ada lebih baik diikuti. Al-haqqu an yuttaba'. Kebenaran lebih baik itu diikuti. Kepentingan memahami kaedah sunat keluar daripada khilaf daripada dalam fiqh semasa. Beramal dengan kaedah sunat keluar daripada khilaf. Mana keluar dari khilaf. Ini memang digalakkan. Tidak dikata tidak boleh difahami secara mutlak. Begitu. Bahkan para ulama meletakkan beberapa syarat untuk keluar untuk sunat keluar daripada perkara khilaf, iaitu ia tidak menyebabkan terjebak dalam perkara yang diharamkan. Bila kita kata macam ni, bila kita kata orang tu alah ada khilaf, kita keluar dari khilaf. Dengar sini. Bab khilaf ni, bila A kata sah, B kata tak sah. Tajuk sebenar keluar dari khilaf adalah awak buat apa yang dua-dua diam. Itu maksud asal. Contoh macam mazhab Syafi'i kata kita sapu sikit saja pun dah sah untuk wajib. Tapi mazhab yang jumhur kata sapu seluruh kepala ketika wuduk. So kalau awak buat yang seluruh, mazhab Syafi'i diam tak? Kecuali orang Malaysia. Dia kata apa? Kalau buat macam tu itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i gini-gini je. Pasal mazhab Syafi'i ini wajib, ini sunat. So melakukan yang sunat tadi digalakkan. Takkan awak nak kata mazhab Syafi'i tak anjurkan sunat dalam wuduk. So bila kata keluar khilaf tadi adalah buat benda yang dua-dua orang akan diam. Itu asal. Tapi dalam masa yang sama, dia kata kat sini untuk pertama kita kena jaga. Mana bila kita keluar dari khilaf, maksudnya menerima kedua pendapat tadi, tidak menyebabkan terjebak ke dalam perkara yang diharamkan, meninggalkan suatu sunnah, menceroboh suatu yang makruh, atau meninggalkan beramal dengan kaedah yang diakui oleh Islam. Jangan bila kita keluar dari khilaf tadi membawa kepada meninggalkan sunnah atau buat yang haram, atau berterusan dengan makruh. Ia tidak menyebabkan kedua, tidak menyebabkan dalil orang yang tidak sealiran merupakan dalil lemah, kerana jika dalil tersebut lemah, ia tidak boleh diambil kira. Tapi realiti dia, benda ni pun masalah juga, sebab kadang ada orang gunakan dalil yang tidak betul dalam pendalilan. Contohnya kita dengar orang kata boleh zikir menari, lompat-lompat. Diambil cerita Ja'far bin Abi Talib, tak sahih. Kalau sahih, Ja'far bin Abi Talib dipuji oleh Nabi, kata anta minni wa ana minka. Jadi Ja'far lompat-lompat, happy sebab Nabi puji dia. Jadi berdua kata, tengok Ja'far lompat-lompat, Nabi tak marah, maka kita zikir pun Nabi tak marah lah, lompat-lompat. Kita macam apa kaitan? Tajuk lain. Tapi realitinya ada orang macam ni. Ada orang macam ni yang kita panggil berhujah dengan batil. Ia tidak menjerumuskan kepada khilaf yang lain. Jangan kita pilih untuk keluar khilaf tapi masuk khilaf yang baru. Macam kes apa? Masalah akad nikah. Saya terima nikahnya, kan? Awak keluar dari sini masuk khilaf satu lagi. Kenapa? Sebab benda tadi dah tahu dah, ini mazhab Syafi'i, ini jumhur kata okey lah. Kenapa nak kata tak sah berzina, kemudian tiba-tiba okeylah perempuan tu dinikahkan diri sendiri. Ni khilaf lagi besar. Nikah tanpa wali, kan nampak? Jaga-jaga sikit, Keempat, dia tidak melibatkan ulama mujtahid. Dia tidak melibatkan ulama mujtahid. Jika melibatkan ulama mujtahid, maka beliau harus mengambil ihtiyat. Kalau ulama mujtahid, dia ambil berjaga-jaga.
berhati-hati dalam persoalan yang mampu beliau lakukan ijtihad. Bahkan sewajarnya beliau mengeluarkan fatwa berdasar kepada dalil dan bukti yang jelas kepadanya, bukan ikut orang lain, bukan ikut majoriti. Saya ingat bila kes bab pindah organ kepada orang yang menerima organ dan diterima kan, ketika perbahasan Akademi Fiqh Islam sedunia, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Salih Fauzan tak setuju. Dia bawa semua dalil, tak setuju. Yang pihak majoriti ikut doktor-doktor kata harus. Pada hari undian, Syekh Salih Fauzan tak hadir, tak nak keluar undi dia lawan orang ramai dalam perkara tadi. Walaupun dia tak setuju. Bagi dia, kau tanya, dia tak setuju. So bagi pada asas kan, bila kita kata bab organ kan, dia khilaf dia besar sebenarnya. Cuma tengok Salih Fauzan, beliau hafizahullah, beliau tidak pergi kepada apa tahu, kepada untuk hari undi tu berkeras juga. Hari undi dia tak datang, hari bahas dia bahas, hari undi dia tak datang. Sebab dia tak nak panjangkan lagi benda tersebut. Sebab kita majoriti dah setuju, tapi dia sendiri bila ditanya tetap dia keluarkan jawab pendapat yang sama. Dia takkan tukar pendapat dia ikut kepada majoriti. Pasal seorang mujtahid tak perlu ikut orang lain. Okey. Dia kata berdasar kepada keterangan fiqh di atas, kesimpulan adalah fiqh perlu dipelajari oleh umat Islam meskipun secara umum. Apalagi para pelajar di bidang syariah dan fatwa di college dan juga universiti. Hal ini akan memudahkan mereka memahami kedudukan sebenar sesuatu isu baru yang berlaku, yang melibatkan berbagai bidang, dan juga membantu mereka mencari jalan keluar bagi menyelesaikan isu-isu yang berlaku itu secara baik dengan mengambil kira pandangan pakar bidang. Ia juga menumpukan kepada kepentingan sesuatu isu baru diselesaikan berdasar kaedah ijtihad jama'i. Bila kita kata benda ni buat kajian, maka ada ijtihad secara berjemaah, okay? Yang diwakili oleh jawatan kuasa fatwa, mudzakarah fatwa, Akademi Fiqh dan seumpamanya, kerana ia menggabungkan berbagai bidang pakar dalamnya, bukan pakar dalam bidang syariah sahaja. Maka semua akan berada dalam tajuk tersebut. Bahkan dewasa ini ia termasuk dalam kaedah fiqh, sesuatu yang tidak sempurna melainkan dengannya, maka perkara tersebut dikira wajib. Malatimul bi wajibu illa bi fawajibun. Apa yang perkara wajib tak sempurna kecuali maka jadi wajib. Ijtihad sebegini walaupun bagaimanapun hendaklah dibersihkan daripada pengaruh politik maupun faktor luaran yang lain. Dia kata benda tu mesti. Macam kita kata nak wuduk kena ada air, maka dapatkan air itu wajib. Hatta kalau beli sekalipun kena beli. Duit ada, kata air korek dah, pipe tak ada air, tapi awak boleh belilah. Okay, beli. Okay, baik. Mempelajari fiqh semasa tidak akan sunyi daripada perkara khilaf. Perkara-perkara khilafiyah memerlukan kepada penjagaan adab khilaf agar orang yang mempelajarinya tidak bertukar mencaci dan bermasam muka antara sesama lain. Hal ini apabila berlaku sesuatu isu yang tidak terdapat hukum qat'i berdasarkan nas yang bersifat qat'i. Dalalah qat'i thubut. Qat'i dalalah maksud dia pengertian itu pasti. Kemudian thubut tu kesahihan ia datang pun pasti. Itu maksud dia. Orang ramai terdedah kepada berbagai-bagai pendapat, bahkan berlaku berbagai pendapat juga di kalangan para ulama dan cendekiawan Islam berkaitan jawapan dalam isu-isu tersebut. Dengan memahami adab khilaf, ia akan dapat mengelakkan pertembungan yang tidak berkesudahan, terutama sekali dalam kalangan orang-orang yang taksub kepada pihak-pihak yang tidak sealiran. Antara adab tersebut ialah menghormati pendapat orang yang tidak sealiran. Ini ulang balik kepada perkara-perkara yang jelas dalil. Okay? Selagi mana perbezaan pendapat tidak mengundang fitnah, selagi itulah perlu sikap menghormati pendapat orang lain, orang yang tidak sealiran apabila berlaku fitnah dalam masyarakat. Ketika itu perkara yang sepatutnya dilakukan ialah menyerahkan kepada keputusan pemerintah atau mufti yang dilantik oleh pemerintah sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kaedah itu. Hukum hakim mengangkat akan khilaf. Okey, tapi inilah pada perkara ni, kalau anda kata mufti kata A, tapi awak tetap nampak dalil tu lebih kuat pada B, tak boleh lah. Pasal kita balik pada asal macam Imam Syafi'i nyatakan, tak boleh untuk siapa yang telah sahih kepada dia sebarang khabar daripada Nabi SAW meninggalkan khabar tersebut kerana kata-kata siapa pun. Imam Syafi'i tak benarkan. Sebab kalau kita dah hadis tu sahih dan memang kita jelas maksud tersebut dan bahkan itu diamalkan oleh para sahabat dan sebagainya, maka tak boleh kita tinggalkan hanya kerana ada orang kata boleh. Okay, baik. Okay, bab kedua,
kepentingan ijtihad dalam fiqh semasa. Okey, bila sebut ijtihad, sebenarnya zaman Nabi SAW dahulu, ketika Nabi hidup, ijtihad tidak terjadi. Ketika Nabi tengah hidup, depan Nabi SAW, apa Nabi cakap tu bukan ijtihad. Bukan itu wahyu. Sedangkan ijtihad ni adalah apabila seorang tu dia berusaha untuk mencapai hukum atau dalil berdasarkan pendapatnya. Okey? Kalau kita kata dari segi bahasa, dia kata ijtihad ni mempunyai apa, dia kata pertama menggunakan tenaga sepenuhnya, perkataan dari ijtihada, bersungguh-sungguh. Kedua, ketiga bersungguh-sungguh melakukan sesuatu perbuatan atau pekerjaan. Kedua, menggunakan segala kemampuan. Ini kita kata dari segi sudut asal itu maksud bahasa. Dari segi istilah dia ada tiga juga. Dia kata mencurahkan sepenuh tenaga mendapatkan hukum syarak yang berbentuk amali dengan cara istinbat daripada dalil dan sumber syarak. Kedua, mencurahkan segala tenaga untuk mendapatkan hukum syarak daripada suatu dalil yang terperinci atau tafsili daripada dalil syariat. Ketiga, mengerahkan segala kemampuan yang dilakukan oleh seorang mujtahid ada untuk memperoleh hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. So kalau kita lihat, semua tu merujuk kepada usaha, effort. Dia berbeza dengan apa Nabi sebut, apa Allah firman, apa Nabi sebut, itu wahyu. Itu adalah wahyu, bukan ijtihad. Dia kena faham. Nanti ada orang kata Nabi pun berijtihad, gagal. Kalau siapa Nabi pun ijtihad, gagal. Sebab Nabi tak ijtihad. Sebab apa Nabi kata tu adalah dalil. Sebab saya pernah dengar seorang Allah Ta'ala, tak tahu dia taubat belum. Dia kata Ustaz Salafi ni sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Nabi pun cakap tak pakai dalil. Nabi itulah dalil. Takkan Nabi bukan dalil? Astaghfirullahalazim. Takkan Nabi dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim. Ini gila dia panggil. Dah tahulah tahap macam mana manusia ni. So jadi kalau ikut asal kan, memang itu asas dia. Memang kita kata memang ijtihad ni bila seorang tu cuba, dia dapat satu masalah. Kalau ada qala Allah qala Rasulullah, tak timbul, dia kena kaji. Tapi kalau mula ada bertembung dalil. Dalil ni kata boleh, dalil kata tak boleh. Dekat situ akan timbul ijtihad. Dia bukan bila ada dalil kemudian kita kata tapi saya rasa tak boleh. Ini yang berlaku. Masyarakat kita banyak ni dipanggil mazhab tapi. Bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab mufti, mazhab tapi. Tahu? Betul lah Ustaz, hadis Nabi tu kata tak boleh, tapi faham tak? Kalau awak nak kata ada hadis satu lagi, ada hadis satu lagi, barulah timbul tajuk. Bukan awak jumpa satu dalil kemudian awak andai-andaikan, tak boleh macam tu. Ini bukan ijtihad panggil. Apalagi orang yang bahasa Arab pun level kosong. Saya, ini ijtihad kami. Ijtihad apa? Bahasa Arab pun huwa-hum. Bagi taslim 14 pun jalasa. Lepas tu saya berijtihad. Senang sangat. Zaman kita zaman ni manalah, betul lah kita panggil apa? Bila manusia ni makin teruk ujung zaman ni, dia makin hilang punca. Yep. Dia tak layak pun. Daripada awal bercakap tak layak. Kadang-kadang saya jumpa kumpulan yang pelik-pelik ni kan, geng anti hadis ke, geng sekian kan, awal bincang dah gagal. Tapi lepas bincang-bincang, jumpa saya, masalah saya tanya kalimah ni apa, dalam bahasa dia bincang tajuk tu sebagai ayat Quran lain. Tiba-tiba dia kata encik angkuh. Saya angkuh pula. Awak tak faham bahasa Arab, saya angkuh. Amboi. Itu contohlah macam tadi kan, daripada awal dia tak layak. Tapi yang cerdik, contoh macam Ustaz Abdul Aziz kan pernah ada surat Baitur Rahmah ke mana yang keluarkan surat tu kan. Jadi kalau macam Ustaz Abdul Aziz ni, dia perbezaan dia macam mana? Okey, dia kalau contoh macam kes yang hari tu yang macam masalah furuk fiqh Syafi'i, kita sebenarnya dekat Malaysia ni ada gerakan macam berlaku di tanah Arab. Dia kebetulan kan, kira ulama-ulama fiqh yang awal
Mana Imam Syafi'i sendiri, Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, mereka ni bersih daripada sebarang perbahasan ilmu kalam. Maksudnya bila dia bahaskan agama ni, fiqh ni, straight to the point, dalil maksud apa, habis. Tapi bila sampai pada mutakhirin ashab mazhab, pengikut-pengikut mazhab yang terkemudian, kena jaga-jaga sebab sebahagian besar mereka ni terlibat dengan ilmu kalam. Sebab tu kadang-kadang benda tu dah kata dah. Contoh macam dalam tasyahud, Nabi ajar tasyahud. Yang para sahabat tanya kan, macam nak selawat ke atas baginda, Nabi sebut qulu kayak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jelas. Bawalah semua riwayat, tak ada Sayyidina. Tak ada satu pun ada Sayyidina. Tiba-tiba ada mutakhirin mazhab. Bukan yang awal Imam Syafi'i tak pernah cakap. Semua atas tak pernah cakap. Tapi bawah ni datang tiba-tiba kata menghormati atau memuliakan Nabi atau beradab dengan Nabi lagi baik dia ikut sunnah. Ini ikut sunnah macam Nabi suruh, tapi kita beradab lagi baik. Itu masalah. Ini sistem lah. So, kita kenapa tak ambil yang atas? Tiba-tiba keluar pula ayat, yelah kat atas tak bincang, tak maksud kat bawah tak boleh buat keputusan. Ini disiplin dipanggil. Sangat bahaya. Sebab macam ni, sebab tu dia jaga. Pasal di tanah Arab berlaku dipanggil Hanabilah Judud. Hanabilah Judud. Ada seorang pelajar PhD daripada Riyadh datang Malaysia. Saya pernah minta dia buatkan haji untuk kakak saya. Hantar duit, dia pergi buatkan. Dia tangkaplah video kat sini, kat mana dia pergi. Ini haji untuk kakak saya. Lepas tu kemudian dia datang Malaysia. Saya bawa dia jalan sembang. Lepas tu saya tanya soalan ni. Dia kata, kami dekat tanah Arab dah kena lama dah, dia kata, dia panggil Hanabilah Judud. Kumpulan ni kata, kita balik pada mazhab, jangan tinggalkan mazhab. Tapi dalam masa yang sama, dia ambil mazhab, asal mazhab yang mutakhirin, yang terkemudian. Sedangkan yang terkemudian ni Sufi, ahli kalam, semua sekali gabung, Asy'ari sekaligus. So dalam bab ni kita bimbang, hari ni bawa pada fiqh, besok bawa pada akidah. Kita geng-geng tanda kat sana kena Hanabilah Judud. Dia ambil mutakhirin ulama mazhab Hambali. Keluarlah ayat-ayat tadi. Kata ini boleh, ini tak apa, ini sekian, semua langgar. So jaga sikit. Jadi yang tu masalah sebenarnya, disiplin. Tapi kalau macam Ustaz Aziz kan, sebab kita tahu asal dia dengan kita. Jadi kalau kita pilih-pilih pandangan dia, ataupun lebih baik tinggalkan sebab kita orang awam. Kalau bimbang takut, masalahnya itulah masalah orang awam. Anda semua sebenarnya bukannya tahu pilih. Kadang-kadang orang kata kita dengar, kita pilih mana baik. Tahu tak benda kena anda campur aduk. Contoh macam ni lah, orang masak gulai kawah, tak kisah itik, letak tahi ayam. Kalau ada sesudu, satu kawah, letak sesudu, awak nak makan? Tak nak lah. Tapi kenapa bab agama, halal haram dan sebagainya, ibadat terutamanya, yang ulang balik, sini dah putus, datang kemudian tiba-tiba kata, boleh lagi kot. Macam orang Melayu kita dekat Malaysia pakai suasa, emas campur perak, emas campur benda lain. Dia kiaskan kepada sutera. Pada sutera campur memang boleh. Para sahabat Nabi pakai sutera campur, sutera campuran yang tak asli. Lepas tu dia kata kalau sutera campuran boleh, emas campuran pun boleh. Ni masalah ni. Ini realiti yang kita perhatikan. Kadang-kadang dia tak ada dalam fake asal, tak ada. Tapi kat Malaysia ada jawapan tadi. Terutama kalau kita pergi belah Kelantan kan. Tok guru pondok sebahagian tu kata boleh sebab itu. Sedangkan kalau tuan-tuan buka dalam kitab fiqh Syafi'i, tak ada pun kebenaran tadi. Walau seberapa persen, nampak je emas terus tak boleh untuk lelaki pakai. Dia realiti benda ni. Kadang-kadang masalah tadi, masalah pilihan, bagi saya bagi orang awam, anda pertama ijtihad ni tuan-tuan tak boleh buat lah. Yalah, nak baca kitab pun kita bagi kitab, baca. Ustaz terjemahkan untuk saya. Saya terjemah untuk awak pula. Tapi boleh, realiti dia tadi sumber. Sebab orang tu nak berijtihad, dia kena tahu dalil. Saya ingat benda ni lah, macam kes yang kawan kita, dia dulu pernah ikut Hizbut Tahrir. Dia cerita macam mana ketika tuan guru Haruddin Hafiz rahimahullah, ketika hidup dia pernah datangi kumpulan Hizbut Tahrir nak berbahas. Tak tahu dia buat apa. Kawan kita kata apa? Dia cakap, tahu bahasa Arab? Tahu bahasa Arab? Tahu bahasa Arab? Tahu bahasa Arab? Tanya, semua tak ada. Balik.
Ni nak bincang apa? Awak semua tak tahu bahasa Arab, dia kata. Nak bincang apa? Sebab kita punya tajuk nanti akan balik pada bahasa Arab. Nas Quran dan hadis dalam bahasa Arab. Awak tak tahu bahasa Arab, kita bincang apa? Sebab kalau kita terjemahkan pun, kita bagi tahu dia ini lafaz ni. Takkan nak kita nak buka kamus depan dia? Ustaz, betul ke maksud tu? Cuba tunjukkan kamus. Satu kerja pula kita buka. Ni. Buka kamus Arab lah, Arab Melayu tak boleh. Buka kamus. Tapi Ustaz, cuba Ustaz terjemahkan balik. Itu melampau nama dia. Itu realiti yang banyak orang tak faham. Kadang-kadang benda ni bukan masalah ijtihad ni. Kata-kata kat sini, rukun ijtihad. Mujtahid itu orang berijtihad. Mujtahid fih, mana usaha dia, dan ijtihad, hasil daripada usaha tersebut. Tapi lah pada rasa memang hukum berijtihad ni boleh. Tapi pada orang yang layak lah. Dan cuma kita kata macam pada asal dia adalah ketika Nabi utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman. Itu sebenarnya antara dalil ataupun rujukan kepada berijtihad itu adalah dibenarkan ataupun ni, walaupun hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Tapi dalam dari segi bila kita buka riwayat kisah-kisah para sahabat, Abu Bakar, Umar contohnya, ketika mereka ada masalah, tengok dalam kitab tak jumpa, tanya dalam sunnah tak tahu, tak ada siapa tahu, dipanggil orang lain. Siapa pernah dengar perkara ini daripada Nabi SAW? Lepas tu kalau ada kata ada, dipakai. Kalau tak ada, dipanggil orang-orang tua Muhajirin, orang tua Ansar, ahli Badar. Dia tanya nak pilih apa. Dia dengar diorang cakap apa, lepas tu dia buat keputusan. So dari situ kita faham bahawa kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, walaupun dia seorang sahabat yang Nabi kata kata-kata dia bertepatan dengan wahyu. Dia tegur apa, besok lusa wahyu turun. Dia cakap macam ni, besok wahyu turun. Tapi dalam masa sama dia tak ada pula kata semua kata-kata aku betul. Dengar, aku tak tahu ke? Kan aku ni dan tak satu lorong, syaitan lagi lorong lain. Tahu kan? Dia tak pernah pakai benda tersebut. Tapi dia sentiasa, nampak tak? Bila tak jumpa, tanya. Tak jumpa, tanya. Bahkan dia tanya tadi kepada sahabat-sahabat, dia tengok, dia pilih. Muhajirin awal, Ansar awal. Kenapa? Segolongan ni yang Allah sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Wasabiqunal awwalun, orang mula yang awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dengan muhajirin ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Cuma ada saranan Al-Quran sendiri ikut sahabat. Tapi sahabat mana? Tu yang balik. Bukan badui kencing dalam masjid, bukan badui pergi gorek-gorek panjang bukit, bukan. As-sabiqunal awwalun. Sebab tu kena tahu bila para sahabat ramai. Kali kepada Ibn Hajar Asqalani ketika Rasul wafat, ketika Rasul tunaikan haji, 100,000 orang datang tunaikan haji bersama Rasulullah SAW. 100,000. Macam Nabi pergi ketika mana Hudaibiyah, sangkut di Hudaibiyah, 1,400 orang bersama Nabi SAW ketika tu. So ramai. Tapi dalam masa sama, yang menjadi rujukan bukan semua. Bahkan yang rujukan mula-mula sekali Khulafa' Rashidun. Dan kemudian nama-nama mereka ada disebutkan. Kalau nak tahu benda ni, kitab A'lam Muwaqqi'in, Alam Al-Muwaqqi'in, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, baca situ, dia susun balik. Hatta tuan-tuan dengar fake-fake yang datang daripada para imam-imam yang 4 ni, semua merujuk kepada sahabat-sahabat yang disebutkan oleh beliau. Itu rujukan tak lari. Okay, jadi memang kita kata memang kita disuruh mengambil iktibar. Dalam hadis Nabi SAW, bila berhukum seorang hakim berijtihad, kemudian dia tepat, maka 2 pahala. Dan kemudian kalau dia salah, maka dapat 1 pahala. Semua ni boleh. Memang betul, benar. Cara mujtahid, Islam balik, mengetahui nas dan dalil berkaitan dengan hukum walaupun tidak menghafalnya. Ini Imam Syafi'i cakap. Dia tak hafal, tak apa, tapi dia tahu kat mana cari, kat mana tempat. Kalau dia tahu, cukup. Okey, kalau dia boleh buka bila masa. Kemudian mengetahui tentang dalil akal dan juga kehujahannya. Maksud dalil akal tadi, dia bukan jenis yang jumpa perkataan tu itu je, tak pernah nak buka, tak pernah nak buat bandingan, sebab kita tahu bahawa dalam masalah dalil tadi, kalau bertembung, seorang tu kena gunakan akal dia untuk memahami mana lebih kuat, mana perlahan, mana yang lebih lebih lemah, mana yang yang datang awal, macam kemudian dia kena ada perbandingan. Kalau tak kerti bandingkan, masalah lah. Kemudian mengetahui tentang Quran dan hadis berserta makna-makna dari sudut bahasa dan syariat. Pada ikut bahasa dan syariat, dia kena tahu. Tapi yang menjadi hukum untuk dia adalah syariat, bukannya bahasa. Kalau ikut bahasa, nanti semua orang kata boleh.
Bid'ah ni boleh tak? Boleh lah. Nabi kata kullu bid'atun dhalalah. Tu kullu tu apa? Kullu dia apa? Dia apa? Dia kembangkan last sekali semua boleh. Ni masalah ni. Okey. Dan kemudian yang keenam, mengetahui tentang kias dan merangkumi illat, hikmah, kemaslahatan masyarakat serta uruf. Ketujuh, mengetahui tentang masalah ijma'. Tempat berlaku ijma'. Ijma' di mana? Ni sebenarnya para ulama dah karang kitab-kitab Maratibul Ijma' oleh Ibn Taymiyah ataupun kitab Ijma' Ibn Mundir. Ni semua ni kitab ni memang dia kumpulkan ijma'. Dimaksudkan ijma' adalah kesepakatan para sahabat di atas satu hukum. Kesepakatan mereka atas satu benda, tak patut siapa-siapa canggah. Kalau untuk kata boleh canggah, ada masalah. Sebab dia timbullah bahawa boleh buka semua benda yang ada pada zaman berkenaan. Sebab tu bila kita sebut Quran, Sunnah, Ijma'. Ijma' ni maksud dia adalah kesepakatan para sahabat. Ini yang Imam Syafi'i rahimahullah katakan berkenaan pengertian ayat surah An-Nisa ayat 115. Betul. Semua selamba je. Dia hafal lah tu. Tulislah. Okey. Baik. Nanti balik rumah baca balik. Tengok apa maksud ayat tersebut. Yang katakan dalil bagi ijma'. Okey. Mengetahui serta memahami bahasa Arab dengan baik dan sempurna agar dapat mentafsirkan Quran dan hadis dengan baik serta mengistimbatkan hukum. Kesembilan, mengetahui tentang nasikh mansukh. Mana datang dulu kemudian, kan? Kemudian ke-10, mengetahui ilmu usul fiqh kerana ia merupakan asas dalam ijtihad dan istinbat hukum. Ke-11, mempunyai kefahaman yang baik supaya dapat membezakan antara pendapat yang benar dan salah. Ke-12, mengetahui tentang sebab turun ayat dan sebab munculnya hadis atau urut hadis serta syarat hadis mutawatir dan ahad, atau hadis yang sahih atau makbul atau mardud, lebih tepat hadis diterima atau ditolak. Apa syarat dia? Kadang-kadang ada orang dia lupa sebenarnya hadis yang diterima ditolak berdasar pada sanad. Kan? Berdasar pada sanad. Dia pun makna sedap sekalipun, selagi sanad dia tak betul, selagi itulah tak boleh. Ada orang kata, tapi lah betul sanad tak ada, tapi saya rasa betul hadis ni. Ni masalah. Okey. Kemudian peringkat berhukum ijtihad. Ijtihad bentuk fardu ain, ada bentuk fardu kifayah, bentuk sunat. Macam tadilah. Okey. Dalam tajuk ni ijtihad ni ada beberapa pendapat para ulama letakkan perbezaan. Ada ijtihad mutlak, mujtahid mutlak. Maksud dia pada semua hukum dia boleh. Ada ijtihad muntasib. Mana orang tu tahu pada sesuatu mazhab saja. Mujtahid yang ni dia mengikuti imam mazhab saja. Okey. Manakala dalam furuk mereka berselisih. Bab usul dia ikut. Bab furuk kadang-kadang dia berselisih. Macam contoh macam Imam Nawawi rahimahullah, Imam Baihaqi, kan, imam yang besar daripada mazhab Syafi'i ni, diorang digelar sebagai ijtihad muntasib. Pasal apa tahu? Sebab dalam usul dia setuju dia mazhab Syafi'i, tapi dalam furuk kadang ada benda dia canggah. Dia ada benda dia canggah. Kemudian ada ijtihad dalam mazhab. Okay? Yang ini yang kadang-kadang kalau kita lihat macam orang tu kata, ulama mazhab Syafi'i kata semua mazhab dalam mazhab Syafi'i je. Luar mazhab dia tak boleh. Bahkan dia semua tarjihat dalam mazhab saja. Dia tak keluar daripada mazhab. Okey. Kemudian ijtihad dalam fatwa. Okey, itu bentuk-bentuk ijtihad Okey. Cara berijtihad ni kalau kita lihat macam dengan dapat syarat seorang tu mesti meneliti Quran dan tahu hadis mutawatir, hadis ahad, okay? Kemudian menyelesaikan masalah melalui itu. Sekiranya tak jumpa nas, dia pergi kepada apa? Pegang kepada zahir nas. Kalau tak ada sebarang ni, maka zahir nas, hadis yang dapat diambil kedua-duanya, maka dijadikan itu sebagai mantuk. Apa dilafaz, itu kita pegang. Walaupun kita tahu sebenarnya kadang-kadang ada benda yang Nabi lafazkan tapi tak buat macam tu. Contoh macam bila Nabi kata, jangan solat seorang kamu kecuali Bani Quraizah. Tapi para sahabat tak faham macam tu. Cuma banyak orang pakai dalil ni untuk kata apa salah kita bercanggahan. Sebab para sahabat bercanggahan. Para sahabat bercanggahan dalam keadaan mereka ada ilmu. Awak bahasa Arab pun tak faham. Macam mana awak boleh kata saya rasa? Awak ikut mufti je. Siapa tak faham bahasa Arab, tak mengajar kitab, ikut mufti. Habis cerita. Terus pening kepala. Macam saya rasa. Ni keluar fatwa macam-macam lah. Okay, baik. Jadi pada asalnya apa dilafazkan itu je. Okay? Dan dia pegang pada bentuk mantuk dan mafhumnya saja. Sekiranya mujtahid tak menemui hukum melalui jalan kedua, dia mesti meneliti dan menilai segala perbuatan Nabi selepas itu, takrir Nabi pula. Jika berijtihad melalui jalan penetapan hukum, kias dan sebagainya lah. Sekiranya ketiga pun tak dapat,
maka barulah dia pegang dengan apa? Dia kembali kepada hukum asal pada tajuk tadi. Bab tu bab apa? Kalau katakan bab muamalat, pegang pada asal pada muamalat adalah halal. Kalau datang dalil kata haram. Kalau dia kata bab ibadat, asal pada ibadat adalah tawakuf. Sampai dalil kata ada ibadat berkenaan. Tak ada semua orang datang buat ibadat baru. So dia beza Jadi maksudnya dia akan pegang pada asal. Tak perlu dia susahkan diri dia pada perkara yang dia tak jumpa hukum. Okay? Selain dari itu, apabila mujtahid menemui dua dalil atau nas bertentangan, dia hendaklah terlebih dahulu mencari dan menilai serta melihat dalil tersebut dapat diterima kedua-duanya sekali sebagai dalil hukum. Kalau boleh gabungkan. Okay? Hal ini dia berpegang dengan kedua-dua dalil tersebut adalah lebih baik daripada meninggalkan salah satu di antara dalil berkenaan. Okay. Jadi bila dikata bila kata-kata Muadz bin Jabal, dia kata kalau Nabi kata kalau engkau datang pada engkau satu hukum, dia kata aku lihat dengan kitab Allah, kalau tak jumpa dan sunnah Rasulullah. Kalau tak, aku berijtihad dengan pendapatku dan aku takkan rasa lemah, aku takkan berundur, aku akan buat juga. Maka Nabi tepuk dada dia. Nabi kata segala puji bagi Allah yang tepatkan utusan Rasulullah kepada apa dikehendaki oleh Rasulullah. So basically pendapat tadi. Tapi pendapat tadi bukan pendapat kosong. So kita kena ingat, bila Nabi pilih orang yang nak dihantar untuk berdakwah, pasti dia adalah orang yang mempunyai ilmu. Bahkan Muadz bin Jabal di antara guru Al-Quran. Dia bukan orang biasa. Sebab tu bila kita kata dia ijtihad dengan pendapat sendiri, tapi dengan garis panduan yang ditetapkan oleh agama, bukan berdasar kepada apa yang awak suka. Pendapat sendiri tak boleh. Okay? Itu yang datang pada kata-kata Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal. Bila dia kata aku berijtihad dengan pendapatku. Okay. Bila kita faham kat sini secara keseluruhan pasal ijtihad ni, tuan-tuan semua bukan apa nak ijtihad, tapi tuan-tuan boleh tahu sikit apa yang menjadi peraturan dalam mujtahid tadi. Pada asas pertama tadi tu, sebelum kita panggil berjemaah ataupun cara kita faham dalil, macam ni kita nak buat pada faham dalil tadi, kita nak keluarkan sama ada kita bentangkan semua sekali dan cari persamaan, ataupun kita tentukan pada setiap dalil tadi apa tajuk dia, apa tajuk dalil tersebut. Jadi kalau dia kata orang tu tak boleh tentukan tajuk dalil tadi, macam kes tadi lah, Ja'far menari, dia pun itu bukan dalil dia untuk kata boleh zikir menari. Macam contoh diberikan dalam ni tentang seorang lelaki dalam bulan Ramadan, dia setubuhi isteri dia badui. Tajuk dia badui, tak ada kaitan kat situ. Jangan dijadikan sebab kena badui buat boleh jadi. Kalau orang bandar tak jadilah. Faham tak? Benda tu bukan persoalan utama dalam tajuk tersebut, dan bukan menjadi penyebab bagi hukum yang Nabi sebutkan. Tajuk dia adalah persetubuhan pada siang hari Ramadan. Stop situ. Jadi bukan masalah dia badui atau dia miskin atau dia tergoda, itu bukan. Tak masuk tajuk. Itu semua tu kita kata dari segi asas memang seorang mujtahid kena fikirkan. Okey, baik. Terus pergi pada nombor 5, itu berkenaan dengan masalah penyembelihan. Okey. Okey, dalam tajuk masalah persembelihan dia tajuk ni macam dibentangkan oleh muallif kita, Dr. Basri, Profesor Basri. Dia bincangkan dalam tajuk ni tentang masalah penyembelihan, sebab zaman kita sekarang ni, ini antara benda yang besar yang kita lihat umat Islam kita ni kadang-kadang bermudah-mudah. Terutama bila pergi kedai, restoran, tulis ke apa? No pork, no lard, gulik kat situ. Terutama kedai Korea. Bila kedai Korea saya pandang kat muslimat, sebab perempuan tak tahu. Best sangat ke panggang Korea? Tak ada orang angguk. Okey. Dia cerita dia pasal benda tadi, kadang-kadang tajuk dia ni terlibat dengan perkara ni. Yang kita sekarang ada logo halal dan sebagainya kan. Antara yang utama tajuk adalah masalah penyembelihan. Yang mana Islam sebenarnya tanpa penyembelihan, mengikut cara syarak, binatang tu haram kita makan. Dikira bangkai. Mana macam contoh macam disebut dalam surah apa? Dan surah Al-Maidah ayat ketiga. Ayat ketiga. Dan juga dia mulai ayat 3.
benda pula telefon. Okay, baik. Sekejap. Tak boleh. Tengah kelas. Tak jawab. Tak boleh. Adik Kak bersalam lagi. Okey. Nanti jumpa. Assalamualaikum. Ya. Okey, sekejap. Surah Maidah ayat ketiga. Kemudian yang ketiga. Maidah ketiga tu, itu antara yang disebutkan lah berkenaan dengan tajuk binatang yang kita panggil haram makan, halal makan. Okay, basic dia kat situ Allah nyatakan dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah nyatakan hurrimat alaikumul maitatu, diharam ke atas kamu bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairi lah, dan apa-apa yang dipersembahkan, disembelih kerana selain Allah Taala. Kemudian wal munkhaniqatu, binatang yang tercekik, mati tercekik. Kemudian wal mawqudatu, binatang yang dipukul dengan objek keras, mati. Wal mutaradiyatu, binatang yang jatuh dari tempat tinggi, daripada atas bukit dan sebagainya, jatuh, mati. Okey. Kemudian watantihatu, binatang yang ditanduk oleh binatang lain. Wama akala sabu, dan binatang yang dimakan oleh binatang buas. Okey. Kemudian Allah sebut illa ma zakaitum, kecuali apa yang kalian sempat sembelih. Apa kalian sempat sembelih, maka binatang tu halal. Tak sempat sembelih, maka haram. Jadi sebenarnya basic ni, daripada lafaz itu timbul tajuk tentang persoalan timbul kat sini, tentang binatang-binatang yang digunakan rejatan elektrik. Di luar negara diorang gunakan stunning, dipanggil stun gun, kadang dia macam bagi elektrik, betul binatang tu sekian. Dia sebenarnya idea ni, wallahualam, untuk memudahkan si penyembelih tanpa struggle bergelut dengan binatang tadi. Kedua, kononnya ketika kena renjatan elektrik tadi, binatang itu akan tidak rasa sakit ketika sembelih. Ini bohong. Tajuk asal sebenarnya tanpa renjatan elektrik pun memang binatang tu 3 minit tak akan rasa apa-apa. Dan dalam penyembelihan sebenarnya dikendaki kita putuskan dua saluran yang utama, itu saluran makan dan pernafasan tengah-tengah ni. Yang saluran kiri dan kanan, darah naik, darah turun, ia hanya tambahan. Kalau kita sembelih potong sini saja pun dah sah. Kalau kita dah potong 4-4 lagi bagus. Tapi kalau kata kita cocok je, bismillah tikam, sah tak sah? Dia kalau tuan-tuan buka depan sikit, dekat bahagian jauh serius, dia hampir ujung. Okey, muka surat 163. 163 kan apa Nabi sabda amma takunu zakatu illa fil halqati wal labbati. Sembelihan ni dikata hanya berlaku pada halqum atau pada bawah tengkuk. Yang ini berlaku pada kita sembelih unta, kita panggil nahar. Kita sembelih binatang lain, panggil zabah. Mana dekat ke kepala, panggil zabahun. Mana dekat pada badan, panggil nahar. Untuk unta, nahar. Jadi Nabi sebut itu. Tapi Nabi kata, qala law ta'anta fi fakhidhiha la ajza'a anka. Kalau engkau cocok pada peha dia sekalipun dah cukup untuk engkau. Kalau dia mati dengan cocokan tadi, cukup. Tapi biasanya lambatlah. Cuma kita kata kalau contoh macam orang tu pakai macam anak panah dan sebagainya, hukum yang samalah. Pernah jadi kes dalam ketika Nabi SAW tengah duduk dengan para sahabat, unta sedekah lari. Salah seorang sahabat tu ambil lembing, bismillah, dia baling kena, mati. So Nabi kata makan. Tanpa sembelih jadi macam ketika kita buat ketika mana ketika mana kita berburu, itu sah. Tuan-tuan bismillah, lepas. Macam yang Nabi sebut kepada orang yang lepaskan anjing ataupun anak panah. Sempat sembelih, tak sempat sembelih, tetap halal. Faham Okey. So jadi basic dia sebenarnya, kalau kita faham kat situ, penyembelihan ni itulah asas pertama. Cuma yang tambahan dalam hukum muasarah ni, kes binatang-binatang yang direnjatkan dengan elektrik
ataupun bahkan zaman sekarang ni dong gunakan gunakan mesin yang automatik, pakai robot untuk scan. Pasal kalau manusia check satu-satu tak nampak, tak putus. Walaupun sebenarnya ulang balik tak putus pun, kalau mati settle. Faham Kalau anda kata orang tu buat macam tu, mati. Okeylah. Bismillah, mati. Tapi kalau anda kata tak putus, ini perbahasan timbul. Sebab bila ayam ataupun binatang yang disembelih dengan banyaknya untuk cek satu persatu, orang punya mata dengan darah turun dia pun tak nampak. Tapi yang pakai dia bagi sistem dia kata ini dia kata kan dia kata okey, asas persyaratan penyembelihan ayat 3 tadi, syarat sah penyembelihan, sunat-sunat sembelihan, janin binatang yang disembelih ibunya. Kalau kita sembelih mak anak dia halal, kita boleh makan. Memakan mana-mana bahagian yang binatang, apa benda yang ada makan, selagi awak rasa lalu makan. Kulit-kulit pun makan, tak ada masalah, asalkan dia sembelih. Okey, yang terpotong dari badan kalau ketika hidup tak boleh makan. Kalau ketika mati kita potong ketika hidup, kalau kita sembelih lepas tu kita ambil tak ada masalah. Kalau kita terpotong daripada badan tak boleh. Macam kes yang diorang jadi tajuk musim raya biasa. Ada orang pergi masuk ke dalam pelda, kemudian dia tangkap lembu, dia potong kaki je, bawa. Ini kisah benar Harus dia jaga sikit. Kalau anda kata anda nak beli daging pada musim-musim perayaan, kalau tak ada kepala, kebiasaannya jangan yang beli. Ada kepala maksud dia memang seekor lah binatang tu. Tapi kalau dia kata kaki je ada, tak dia buat serius. Yang tu dia potong kaki dia belah. Lembu tu gitu-gitu. Dia tu yang makuti abinal bahai mati wahya hayah fahya maita. Apa-apa dipotong dari binatang ketika hidup dibangkai. Ini aspek yang jelas. Okey, soalan, kalau ikan tak payah sembelih. Apa kita kata? Tak payah. Ikan tu kita ambil sirip dia kan kita sekian. Lepas ke ikan tu halal. Betul. Kita mana? Ambil sirip, kamu nak makan sirip ikan you kan? Katakanlah, tapi ikan tu patutlah berenang sangatlah. Pasal dia tak ada guidance. Cuma masalah asas dia, kalau orang tu ambil benda sekian, ikan tu besar, dapat potong 1 kilo. Ikan paus sebesar, potong sirip 1 kilo. Betul balik. Makan boleh tak? Boleh. Sebab dia bukan binatang kena sembelih. Dia memang bangkai yang halal. So tak bincang Baik. Kemudian dia kata yang cerita binatang buas disebut ayat tadi, binatang yang boleh dimakan dagingnya yang hampir mati. Okey. Ini yang kadang-kadang kita lihat zaman orang kita Islam kita ni, bila tersembelih, terlepas, lepas tu dia angkat tangan. Bila tak boleh makan dah. Jangan letak sekali lagi pisau, nanti jadi bangkai. Lepas tu biar macam tu jadi apa? Sebab balik pada asal, kalau faham daripada ayat tadi binatang tu ditanduk, jatuh daripada atas, kena langgar dengan kereta. Awak sempat sembelih jadi halal. Kenapa bila abang kita cederakan tak jadi halal? Awak sembelih. Faham tak? Kalau andai kata binatang tu diterkam oleh harimau, lepas tu kita jumpa kita kesegah harimau lari. Oi, betul harimau lari. Atau Allahu Akbar, harimau lari. Okey. Ini kisah benar. Betul ada orang asli lu dia menjerit. Harimau lari. Okey, jadi harimau lari, binatang tu tengah menggelepar. Awak ada parang? Ini biasa orang bawa parang dalam kereta. Bukan parang tu dibawa untuk gaduh dengan orang. Niat baik, bawa parang untuk sembelihkan langgar binatang. Jadi bila sembelih, tak sia-sia, boleh makan. Tapi soalan dia tahu faham sikit bila abang kita cederakan binatang tu dengan nak sembelih, tiba-tiba binatang tak mati, kita datang kita sembelih jadi bangkai. Tang mana? Kena tanduk. Binatang terkam, jatuh bangunan, tercekik, kita sempat tarik, dia masih hidup, kita sembelih, sah. Boleh makan. Abang kita sembelih, binatang lembu turun dengan kepala, terlepas. Lepas tu nak sembelih lagi, Mat, jangan sembelih Mat, bangkai Mat. Nampak tak gila? Orang Melayu kita ni pelik sikit. Tahu kenapa. Siapa gatal bagi tu. Baik. Jadi kemudian ini lepas tu dia start daripada 153 sampai 52 sampai ujung tu, semua tu adalah sistem ataupun teknik-teknik moden. Teknik stunning dalam penyembelihan, kaedah stunning mechanical, stunning elektrik, pelalian stunner. Dia pasal pelali, pasal balik pada asal bila orang tu kata bila kita gunakan elektrik tadi, binatang tak rasa apa. Sebenarnya bila pisau tu tajam, bila kita larikan dekat tengkuk dia tak rasa apa untuk 3 minit. Dan dia akan mati lebih awal daripada itu.
Menggelepar badan bukan kerana dia sakit. Menggelepar badan tu kerana hantar darah ke otak. So, bila awak putuskan dari sini ke sini, awak nak complete bleeding. Every darah dalam badan tu kena keluar. Sebab dalam darah tu ada kuman, ada bakteria. Memang ada nutrisi, tapi ada bakteria juga. Atau ada toksik. So nak buang, itu sebab kita sembelih macam tu, tak putus kepala. Kalau putus kepala, otak tak dapat minta oksigen. Otak masih bercantum, dia minta, oh mana oksigen, mana darah. So badan kita duk, binatang pam keluar habis. Lepas tu binatang yang disembelih dengan cara Islam, dia akan bersih daripada darah dalam saluran-saluran darah dia. Dalam daging, dalam urat, dalam tulang, itu darah yang dihalalkan. Tidak ada. Jangan basuh daging sampai putih. Sambil selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Iya, benda ni jadi kes kot. Perbahasan dekat kita, dekat pondok-pondok berkenaan dengan makan baju kena kuah kari. Baju kena kuah kari. Boleh bawa solat tak? Tajuk dia kait dengan kes darah tadi. Itu lawak dia. Itu yang saya kata lawak dia. Perbahasan ini gatal bila mutaakhirin mazhab bahas. Geng-geng ahli kalam bahas, habis. Benda halal jadi haram, benda jelas boleh jadi tak boleh. Dia pelbagaikan persoalan. Logik akal lah. Ikut dalil tak ada. Bahkan Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata siapa-siapa basuh daging itu bid'ah. Perbuatan basuh daging sebelum masak adalah bid'ah. Orang kata macam apa hal? Okey, sebab kalau orang tu percaya bahawa darah tu adalah najis. Kalau dia basuh kerana najis, maka dia telah buat bid'ah. Automatik. Kalau basuh kerana pasir, tajuk lain. Awak basuh kerana apa? Ada darah tu. Dia nak buat bid'ah. Sebab awak telah meletakkan satu benda yang tak najis kepada najis. Faham? Basuh daging kan? Kita bukan anti basuh daging. Dia maksud dia, perbuatan basuh daging tadi kadang-kadang ada i'tiqad tersebut. Bila i'tiqad tu ada, anda sebenarnya sedang buat bid'ah. Sebab tak pernah datang dari Nabi SAW dan para sahabat. Hatta Aisyah radhiyallahu cakap, Nabi makan daging tu, menitik darah pun Nabi makan lagi. Tak ada cakap, apa ni? Faham? So konsep tu. So jadi yang dalam beberapa perkara tu sampai habis, dia sistem lah. Macam proses ayam secara halal automatik dan sebagainya. Yang kita kata benda tersebut guna sepak kilang. Jadi tekan butang Bismillah ni je. Lepas tu ayam tu lintas pakai apa pisau robot. Yep, automatik. Bismillah. Tekan-tekan tak Bismillah, gagal. Bismillah. Jadi ini basic lah. Perbahasan tentang benda-benda halal untuk dimakan. Walaupun basic asal masalah penyembelihan kita pegang daripada apa yang datang dalam ayat Al-Maidah ketiga. Kemudian daripada hadis Nabi SAW tentang ditajamkan pisau sebagainya. Tapi pada asasnya macam kita kata, kalau tak putus pun asal dia mati, settle masalah. Ingat dia seorang di motor ke? Okey, baik. So faham kan? Jadi basic dia adalah benda tersebut. So jadi ini fiqh mu'asarah. Yang kata kadang-kadang daripada sinilah kita sebenarnya akan memahami tentang perkara-perkara baru. Bahkan nak makan, awak tu tanya bila pergi kedai Korea tu, dia jual kan, kata ini halal ke haram? Dia kata halal. Tanya ada sijil tak? Tanyalah. Janganlah buat macam tak apa, sijil tak ada, tak apa. Jadi kata halal, okey lah tu. Kan dia orang pula pandai letak akak pakai tudung. Ayah nak pakai tudung, pakai tudung tu halal lah tu. Jangan. Kena ada ayam klepot baru ni, jangan lupa kan. Ayam klepot. Ni apa, nasi ayam klepot tu. Kecoh. Yang keluar letak apa, wine vinegar tu kan. Saya tengok tu, saya terliur nak makan, tapi lepas tu kecoh orang, tak jadi makan. Baik, Wallahualam. So jadi itu keseluruhan lah yang tuan-tuan boleh baca sendiri. Cuma realiti dia macam kes fake muasarah ni memang penting bagi perkara-perkara baru dalam masyarakat. Apa terjadi, memang inilah perkara yang membantu kita untuk sentiasa lihat. Macam bila orang sebut tentang apa, mengkultur kultur daging dalam makmal. Kan sel badan kita, sel daging ni, bila kita ambil, kita letak dalam petri dish, kita bagi nutrisi, dia kembang. Bahkan dia jadi, dia panggil daging buatan. Daging tu daging lembu, daging kambing sebagainya, tapi dia sintetik. Di dalam makmal di developkan dengan suasana, dan tu memang sel badan kita macam tu. Bagi oksigen, bagi dia nutrisi, dia akan terus multiply, berkembang. Soalan, halal haram?
Rujukan para ulama dalam perkara ini satu. Ketika ambil binatang tu punya sel, dia bukan bismillah. Binatang tu dia sembelih ke tak mas sembelih? Kalau kita tak sembelih binatang tersebut, seolah kita ambil ketika dia hidup. Balik pada hadis Nabi, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyah fahiya maita. Apa-apa dipotong daripada binatang ketika ia hidup dibangkai. Tapi kan dia kata binatang kita sembelih masih hidup lagi, kita ambil sel dia. Sel dia. Ni pasal ada di kes. Baru ni saya tengok satu rencana cloning. Apa nama King of Clone apa? Yang tentang raja-raja di Emirates. Yang dia ada unta besar. Unta tu memang besar gila. Memang besar unta, warna hitam unta tu. So penjaga unta tersebut orang mana entah, orang belah Europe. Tapi dia kata bila unta tu dapat tahu mati, dia alamak tak dan dapat anak. Unta tu harga nak jual 15 juta. Pun raja tak nak jual. Tapi masalahnya dah mati. So apa dia buat? Dia telefon tau. Dia dapat tahu bahawa unta tu mati. Lepas tu dia dapat tahu dia ada research dekat Korea yang buat cloning, ambil sel dan letakkan nukleus, dan ni kan. Dia kata cepat-cepat potong hati unta tu bawa keluar. Letak dalam satu bekas, nanti untuk diinikan balik. Yang dia buat. Jadi dapat balik buat cloning untuk unta yang dah mati tersebut. Dapat anak macam bapak dia, warna hitam. Bukan unta warna putih bukan warna merah, bukan kelabu, hitam. Unta tu warna hitam. Besar sungguh. So jadi basic dia macam tadi lah, macam tajuk ni lah. Tapi asalkan dia hidup, bukan kita makan, tak apalah. Tapi kalau dia besar dan sebagainya, dia binatang. Kita boleh makan tak? Tak boleh. Boleh. Sebab unta tu hidup. Dia macam unta tu berkahwin-kahwin sama dia, kemudian keluar pasal telur, masih lagi telur yang asal. Kita ambil masa dia dah mati. Tahu, tapi sel tadi unta tu tak jadi bangkai sebab dia hidup sebagai binatang. Tunggu sembelih pula dia. Kalau unta tu sendiri, mana daging unta tu tak boleh. Tapi unta tu punya DNA, bukan DNA lah, dia punya nukleus. Sel dia letak dalam telur, kemudian di-develop, dia jadi unta baru. Dan kita kena sembelih macam tu. Sembelih juga lah. Jilat saja tak sah. Tangkap unta jilat. Tak sah. Okey, kena sembelih juga, okey. Baik. Tahu. Tapi realiti dia macam tu. Ini benda-benda baru. Benda-benda baru yang dalam masyarakat kita. Yang kita kata panggil benda-benda perkembangan tentang makanan. So jadi anda sebagai seorang Muslim berhak bertanya kepada orang tu kata tak ada babi, tak ada lemak babi. Anda tanya soalan halal ke tidak. Kalau dia kata halal, tanya sertifikat. Ada tak sertifikat? Kalau tak ada, tak payahlah makan. Nabi kata dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa meragukan kamu pergi pada tak meragukan kamu. Itu adalah asas dalam Islam punya tindakan. Okey? So Alhamdulillah kita dapat bincangkan lah. Tapi yang saya rasa penting tadi pertama lah, tentang pengenalan. Yang tuan pergi baca dari pagi tadi, tak ada pengenalan. Jadi kita baca pengenalan tadi itu untuk memberitahu tentang asas bagi apa benda kita bincangkan hari ini. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ustaz, Ya, sila. macam saya dah sempat tanya Dr. Yasir tadi, dia sempat keluar. Dia macam contoh darurat kan. Darurat kita boleh makan apa saja benda yang haram. Betul. Jadi konteks darurat tu dalam negara ni ke ataupun konteks dunia darurat? Darurat tu adalah pada diri kita. Katakanlah berlaku benda ni pada kita dalam hutan. Malaysia tak ada darurat. Maksud darurat tadi bukan darurat polis pegang senapang kan. Maksud darurat tadi keterdesakan diri kita. Bukannya negara. Kalau negara tak darurat, kita dalam hutan sesat, tak jumpa benda nak makan. Lepas tu datang babi sengih-sengih kat kita. Dia sengih. Nak tangkap tak nak? Okay. Kita hutan, so kita makan lah. Kita boleh macam dia, realiti dia tadi, benda darurat tu masih pada diri orang tersebut. Itu maksud dia. Bukan darurat tadi maksud dia dunia atau negara, bahkan diri orang tu. Itulah tajuk darurat. Maksud dia kalau tak makan mati, kalau tak minum mati. Dan itu darurat. Okay, soalan lain? Konsep satu benda yang haram, binatang yang dipersembahkan untuk bukan Allah adalah haram dimakan. Betul. Kalau kita nak rembat katalah macam apple ke apa, kan Ustaz? Okey, binatang yang dipersembahkan, satu disembelih, satu dipersembahkan pun sama juga. Para ulama kata hukum dia sama. Banyak kalau buah-buahan pun tak boleh. Tak boleh. Siapa yang dah makan buah-buahan limau Cina tu tak usah makan dah. Sekarang pun Cina pun dah letak dalam bilik plastik. Okay. Tapi realiti dia tak boleh. Pasal benda tu dipersembahkan. Saya tahu air kotak lah benda sebagainya. Saya macam kadang-kadang sebab saya jiran dengan orang Cina, so tak perasan. Kadang disembah ni lepas tu buat dibagi dekat
sekotak-sekotak dia bagi dekat dengan jiran. Okey, macam ni. Yang kita kata macam ada persembahkan tadi, dia bagi pada dewa dia, tak boleh bagi pada orang dah. Apa dia bagi pada dewa dia, tak boleh bagi pada orang. Yang dia kata minta blessing Tuhan ke benda tu, itu bukan tajuk yang sama. Oh, itu bukan sembah. Padahal orang Cina ni sebenarnya dia bukan sembah Tuhan. Yang dewa tu itu atuk nenek yang baik dengan Tuhan. Pasal saya ingat dulu saya time SPM tu, ada kawan-kawan saya yang Cina. Dia pergi duduk, saya duduk tengok dia main chess Cina. Bukan dam Cina tau, chess Cina. Yang chess Cina ni dia lain. Dia bukan macam chess yang Europe ni. Europe kan kita ada tentera, ada bishop, ada sekian. Dia punya ada rimau, ada gajah. Kuda ada, rimau ada, gajah pun ada. Lepas tu kemudian tengah-tengah tu ada sungai. Saya tengok dia main tiap hari sampai selesai saya main. Tengah-tengah saya main sekali tu dengan kawan-kawan Cina ni kan. Datang budak Melayu kita seorang. Korang Cina asal Tuhan ramai ah? Saya pun kata, kau kenapa? Kau kenapa? Apa masalah kau? Lepas tu kawan Cina kata, apa you tanya? Dia kata, kenapa kau Tuhan banyak? Lepas tu Cina jawab, dia kata apa? Itu bukan Tuhan kami. Itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Kami minta pada mereka. Mereka beritahu pada Tuhan. Oh, so lain. Ya, betul. Sepiji. Sebab saya tanya pada geng Habib tu, saya kata apa beza korang dengan orang? Geng ni pun tak kata itu Tuhan. Dia kata atuk nenek baik dengan Tuhan, dah dekat dengan Tuhan, minta pada Tuhan, dia beritahu pada Tuhan. Diorang pada sudut asal, diorang punya kepercayaan tu macam tu. Bagi diorang Tuhan tu atas lagi. Pasal ini yang ada, yang disembah tu kan, Kuan Yin lah dan sebagainya. Manusia. Human being yang mati. Hidup dan mati. Lahir, hidup, mati. Memang diorang tahu itu manusia. Cuma diorang dewa kan. Sebab tu kita kat Malaysia ni, macam saya pernah sebut tu kan, kita Malaysia ni ada bukti. Orang Melayu ni paling baik. Apa bukti dia? Orang Cina sembah Melayu. Serius. Orang Cina buat sembah kan. Datuk Kong tu kan, bukan ni Melayu, Muslim. Saya ingat abang seorang, saya juga kenal dekat Perlis, Abang Talib. Saya ceritalah ada kawan kita yang bekas masuk, bukan Islam, masuk Islam, Cina Melaka, habiskan 20,000 untuk sampaikan mak dia ke syurga. Dia kata, Ustaz, itu sikit. 120,000. Kata, banyak je bang. Dia kata, tanah tu lagi, ni lagi. Nangis kat rumah, satu malam 2,000 tau. Satu malam 2,000. Kalau 7 hari, 14,000. Yang itu sebab tu diorang kata, Confucius ataupun Taoism punya priest ni kaya. Lepas tu diorang kata, kenapa dia kaya? Saya pandang ke kau tak nampak kau bagi duit time bila. Okey, tapi realiti dah abang cakap. Dia kata apa? Dia kata pernah sekali tu mak dia orang Cina Taiping. Tadi Cina Melaka 20,000 kan, Cina Taiping 120,000 untuk sampai syurga. Lepas tu saya kata satu hari tu mak dia telefon. Mak dia kata, lu balik lah. Dia kata, kita hari ni Jumaat tak makan babi. Lepas tu dia kata dengan mak dia. Pasal dia kata sebenarnya dalam Buddhism pun, pada masyarakat Cina, dia ada bid'ah, ada tak bid'ah. Yang itu pun dia tanya mak dia, apa sebab tak makan babi? Kalau ikut Buddhis yang asal, tak ada binatang boleh makan. Semua makan binatang berdarah, semua haram. Lepas tu mak dia kata ni tak makan babi. Dia tanya dengan mak dia, sebab apa tak makan babi hari ni? Dia tahu, lu tahu kan, kita punya nyatok yang kita sembah tu kan orang Islam, Melayu. So hari ni Jumaat kita respect dia, kita tak makanlah babi. Tapi apa tu kata itu? Okay. Jadi realiti dia kalau kata macam dia berikan pada dewa tadi, dia tak bagi pada orang dah. Benda tak boleh nak bagi pada orang. Dia bagi kat orang walaupun dia macam nampak dia disembahkannya. Ya kan. Dia macam dia kata ni lah terima kasih kerana sekian-sekian, betul dia bagi. Tapi yang bagi pada dewa tadi lain. So realiti dia kalau dia kata memang dipersembah kepada selain Allah Ta'ala, hatta buah, hatta air kotak dan sebagainya, jangan ambil. Dah. Kalau lapar jumpa saya. Serius kau yang benar itu pun sebenarnya nak ambil rimbat. Bukan sedap sangat pun. Limau dia pun bukan mahal punya. Kalau limau je mahal tak apa kan, ada limau ada mahal kan, ada murah. Nevel tu kan kanan sebiji dekat RM3. Ini limau biasa je dia bagi. Dilin pun tak nak pakai, dah pakai lampu api je. Okay, realiti dia cerita apa dipersembah Allah Ta'ala tu merangkupi semua. Yang disembelih atau bukan sembelih. Ya? Yep. Original makanan yang sedap kan, contoh macam babi yang dah buat prosciutto, kuan cari tu, kita sebagai orang Islam, kita tak boleh makan babi, tapi kita cuma nak replicate. Adakah itu kesalahan? Tak, okey, dia sini pada orang bukan Islam yang masuk Islam, yang apa, kawan-kawan kita yang bukan Islam, macam kami kat Al-Khadim ramai lah kawan-kawan macam ni. Kita kata, apa kau rindu? Aku rindu benda ni sebut lah. So dia kata kadang-kadang
rasa benda yang dia dah makan babi tu kan, dia terasa nak makan lagi pasal benda tu bukanlah ni benda tadi dari segi pencipta rasa tadi. Saya ingat lu ada kan Maggi apa mami apa perisa tulang babi, tapi mungkin dari Jepun, tapi benda tu bukan tulang babi betul, perisa je, sintetik. Kita benda tu tak salah sebab benda tu asalkan dia bukan haram, tak salah. Walau orang rasa apa benda sekalipun. Macam katakanlah ada orang terminum air anggur, dia kata ini sebiji lah macam barbican. Awak jumpa dengan Fidos Wong, awak tanya dengan dia apa rasa benda tu, nanti dia cerita. Dia kata sebiji sekian. Tapi realiti dia benda tu bukan untuk mengingati nostalgia benda haram. Kita tak tahu apa rasa yang haram macam mana. Macam masak dia buat apisan. Nak Okay. Dia cerita jadikan macam babi tak akan jadinya. Tapi macam rasa tu macam dia macam apa, kungpau dan sebagainya. Tak salah kita tiru masakan mereka. Bukan untuk yang haram tadi. Atau contoh macam dia apa, bakutih depan ni kan ada. Bakutih kan tulang babi. Kita pun tanya, cik apa resepi? Dia tak bagi tahu. kita try nak buat lembu-lembu punya macam tu. Itu realiti dia. Memang tak salah untuk makan benda yang halal. Walaupun kita bukan macam nak sipi-sipi. Tak pasal-pasal. Balik pada asal. Asal pada makanan adalah halal. Bila kecuali datang dalil kata haram. Tak timbul tajuk replicate ke, macam nak serupa ke. Selagi dia halal-halal lah. Cuma kalau budaya nak ikut cara dorang dan sebagainya, sampai peringkat keagamaan, salah lah. Ada masalah makanan, makan lah. Saya ingat ada seorang kawan, ada seorang abang kita ni, dia boleh replicate, gantikan apa dia benda yang biasa apa ni, apa babi punya tu, dia kata dia buat mi, dia tukar kepada kulit ayam. Dia goreng kulit ayam, jadi bila orang Cina makan, serupa lah bang, dia kata. Kau apa ni? Kau kan Islam kan? Itu apa benda? Dia kata kulit ayam. Serupa lah, dia kata. Keserupaan, jadi pasti bagi dorang lah. Kita yang tak pernah rasa babi, tak pernah lah rasa nak tengok makan babi. Faham tak? Orang yang memang dah pernah makan tu akan terindu-rindu. Itu tajuk lain. Itu tajuk lain. Kawan kita cakap yang tu. Kita tanya, apa benda kau paling ni? Dia kata arak tak ada. Arak dia tak ni. Busuk dan sebagainya. Tapi bab makanan, dia ada sikit. Dia kata macam aku teringatlah benda tu. Dia cakap yang tu. Okey, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. InsyaAllah nanti tuan-tuan ikutilah lagi insyaAllah daurah-daurah yang di Salam ni. Dan insyaAllah semoga Allah jadikan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan apa benda yang dalam buku ni bila tuan baca ada kekeliruan, alhamdulillah muallif dia masih hidup. Kalau tuan boleh cari nombor telefon dia, telefon, alhamdulillah boleh telefon. Macam saya kalau anda kata macam rujukan kepada muallif ni, itu Dr. Anakan Zaidan hafizahullah rahimahullah, tu guru saya. Kami belajar Yaman dulu. Itu adalah guru kami yang mengajar kitab Wajiz Fusul Fiqh, Madukhan Dirasah Islamiyah, itu guru kami. Dan kami belajar dengan dia habis kitab. Cuma saya tak reti tangkap gambar lah. Zaman tu kita tak ada handphone kan. Syekh, tak ada. Banyak orang suka tangkap gambar. Saya tak tangkap gambar dengan guru-guru kami di Yaman dulu. Tak adalah, kita tak letak luar senarai dan sebagainya. Tapi guru Dr. Anakan Zaidan rahimahullah antara guru saya di Yaman dahulu. Akan ramai kawan-kawan kami yang duduk di Yaman dulu tahun daripada 98, 96 sampai 2007, 2008 memang belajar dengan dia. Ketika dia masih sihat dan yalah, dia nak mengajar lagi, memang dia belajar dengan dia lah. So basically benda ni kita kata tuan-tuan ada peluang nak tanya dengan muallif ni, kontak dia, tanya, email dan sebagainya. Dapatkan nombor telefon dia, insyaAllah Abu Talha ada nombor telefon dia. So boleh try. Kalau kata kalau tak tanya soalan pada Abu Talha, Abu Talha hantar. Kotlah segan nak bagi nombor kan, boleh jadikan perantara. Abu Talha kata banyaklah kerja aku. Tapi realiti dia baguslah untuk ni kepentingan apa yang anda belajar ni, bukan belajar dengan sendiri tanpa tahu daripada pengarang apa maksud dia. Okey? Baik, wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.